iaitu Aku Yang Kau Tinggalkan, menangani emosi di kalangan keluarga mangsa COVID-19. Tajuk yang sangat memberi kesan yang cukup mendalam pada hati dan perasaan seluruh rakyat Malaysia khususnya, dan bagi seluruh umat manusia pada ketika ini. Saya kira mungkin sebagai mukadimah, apakah respon Dr. Ruzaimi terhadap isu yang kita hadapi ketika ini, ujian pandemik COVID-19. Silakan Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis. Sebelum saya tanya jugalah, kita ni maksudnya soal jawab ke macam mana? Ataupun saya pergi terus saja? Doktor prefer macam mana Doktor? Saya rasa kita ada soalan, kalau Doktor sesuai dengan soalan, saya akan tanyakan soalan. Okey juga, insya-Allah. Baik. Berkenaan dengan wabak COVID, sebelum saya nak pergi ke situ, sesuai dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu Aku Yang Kau Tinggalkan. Aku Yang Kau Tinggalkan maksudnya ia adalah satu situasi yang bagi saya menyedihkan. Kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang. Tetapi secara umumnya dunia itu begitulah keadaannya. Dunia ini memang tempat di mana manusia merasa bahagia dan merasa sakit. Yang mana sama ada dia besar ataupun kecil, sama ada dia Muslim ataupun bukan, sama ada dia Melayu atau Cina atau India, Allah Azza wa Jal telah menjadikan dunia ini tempat untuk manusia merasai sedikit kesakitan, sedikit ujian, untuk orang kata apa, menyedarkan mereka bahawasanya mereka ini sedang berada di dalam dunia. Tidak ada satu manusia pun yang akan terlepas daripada ujian musibah di dalam dunia ini. Selagi mana dia namanya manusia, maka selagi itulah dia akan merasa sedikit kesakitan, dia akan merasa sedikit kepayahan, sedikit kesusahan. Itulah yang kita sedang lalui. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah merupakan ujian. Saya teringat lagi Dr. Sharaf Al-Qudah, seorang pensyarah hadis di University of Jordan, ketika dia menulis satu buku yang masyhur, yang saya kuliahkan pun buku tu, iaitu Al-Hadiyun Nabawi fir Raqaiq, petunjuk nabawi di dalam pelembutan jiwa. Dia menyebutkan bahawasanya hakikat dunia ni sama seperti mana kita sedang berada di dalam dewan peperiksaan yang besar. Cuma bezanya dewan periksa, kalau kita masuk dewan periksa dalam dunia, biasanya dewan periksa yang kita masuk dalam dunia ni, dia masa bermula dan masa berakhir itu diketahui dan standard. Semua orang bermula pada waktu yang sama kalau dia mengambil paper yang sama, dan dia berakhir pada waktu yang sama. Tidak ada kurang dan tidak ada lebih. Tetapi bezanya di dalam dunia ini, peperiksaan kita, setiap orang mempunyai waktu mula yang berbeza, dan setiap orang mempunyai waktu yang terakhir itu dirahsiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang demi seorang pergi, bermakna ujian itu telah pun ditamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bezanya kalau kata dalam dunia, kalaulah kata dalam dunia exam nak habis lagi 30 minit, biasanya pengawal peperiksaan akan kata, okey, masa menjawab tinggal 30 minit. Tetapi dalam dunia ini, peperiksaan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jal adalah sesuatu yang berbeza. Kita tak tahu bila kita akan pergi. Kadang-kadang kita rasa macam kita boleh hidup lama lagi, tapi sebenarnya tidak. Hakikat dunia begitu. Untuk kita sedar bahawasanya tempat di dunia ini, sama ada yang pergi itu diri kita, ataupun yang pergi itu orang yang rapat dengan kita, ataupun pergi itu orang yang kita sayang, semuanya itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan
kalau kesenangan yang Allah Ta'ala berikan pun, itu juga merupakan ujian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tengok bagaimana kita berinteraksi dengan kesenangan yang Allah Ta'ala beri. Mungkin sebelum ni Allah Ta'ala bagi kita kesenangan dan kita rasa gembira, kita rasa seronok, sehingga kita lupa bahawasanya kesenangan itu juga merupakan ujian pada Allah. Maka Allah memberikan kita sedikit musibah supaya kita rasa kedua-duanya sebelum ini, sama ada senang ataupun susah, sakit ataupun sihat, ia merupakan fitnah ataupun kita kata ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada insan supaya kembali. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Pastinya kami akan menguji kamu dengan keburukan dan juga dengan kebaikan, dengan kesusahan dan juga dengan kesenangan, supaya ia menjadi fitnah, supaya ia menjadi ujian untuk kamu. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Itulah hakikat kita hidup dalam dunia ni. Tempat untuk kita merasa musibah, tempat untuk kita merasa ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih Doktor. Mukadimah yang cukup baik untuk kita refresh diri kita tentang hakikat kejadian manusia dan juga hakikat kita diciptakan di dunia ini, ya Doktor. Yang pasti kita didatangkan di dunia dan pasti dan mesti akan kembali. Namun waktu dan cara bagaimana itu dirahsiakan. Alright, okay, sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, saya ada sedikit pengumuman buat para pendengar dan juga penonton. Sekiranya anda ada sebarang soalan yang hendak diajukan kepada penceramah kita hari ini, anda boleh tinggalkan soalan anda dalam ruangan Q&A ataupun boleh on mikrofon anda dan ajukan terus soalan kepada Dr. Ruzaimi. Okey, berbalik kepada topik kita hari ini, saya kira barangkali ada sebahagian daripada kalangan pendengar dan penonton live webinar hari ini telah ataupun sedang melalui ujian kehilangan orang tersayang akibat virus COVID-19. Jadi, Doktor sebagai seorang manusia biasa dan juga seorang Muslim, apakah tindakan yang terbaik dalam menangani emosi apabila berhadapan situasi kehilangan ahli keluarga tercinta? Silakan Doktor. Ini adalah satu benda yang bagi saya sangat-sangat, orang kata apa, sangat-sangat penting, kerana manusia ni yang paling penting adalah emosi dan mental dia lah, kerana itulah yang akan mengawal fizikal dia. Fizikal manusia ni hanya menggerakkan apa yang ada di dalam jiwa dia. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, setiap daripada kita ni ada satu ketul daging, kan? Likulli jasadin mudrah. Dalam setiap jasad itu ada satu ketul daging. Fa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Di dalam jiwa manusia ini, di dalam jasad manusia ini ada satu ketul daging yang mana kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Kalau ia buruk, maka buruklah seluruh jasad, iaitulah jantung. Jantung ini diberikan nasihat oleh akal dan juga nafsu. Jadi dia mendengar daripada akal dan dia mendengar daripada nafsu. Nafsu ini fikir benda yang seronok, benda yang sedap untuk jangka masa yang pendek. Dan akal memikirkan sesuatu yang bersifat long term, sesuatu yang bersifat jangka panjang, dan orang kata apa, memikirkan baik dan buruk itu secara objektif. Sebab itu Islam apabila ia turun memberikan syariat kepada penganutnya, di antara perkara yang dianjurkan oleh Islam kepada penganutnya adalah untuk menuntut ilmu. Dan ilmu dalam Islam ni ada dua, satu ilmu fardu ain dan satu lagi ilmu fardu kifayah. Kedua-duanya dituntut. Fardu ain setiap orang kena orang kata apa, kena belajar, kerana ia mengurus diri. Salat bagaimana, puasa bagaimana, haji bagaimana.
Kemudian ada satu ilmu lagi yang dipanggil sebagai ilmu fardu kifayah, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu hadis yang mendalam, ilmu Al-Quran yang mendalam. Semua ini sebenarnya adalah untuk akal manusia itu berfungsi dengan baik. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kepentingan untuk manusia ini menggunakan akal fikiran dia untuk tadabbur, untuk berfikir, supaya akal itu menjadi kuat dan dominan, supaya nasihat yang diberikan oleh akal itu didengari oleh jantung. Ya, berbanding daripada nafsu. Nafsu itu perlu juga untuk didengari, tetapi ia tidak dominan, supaya akal lebih dominan. Kerana jantung yang akan buat keputusan. Dalam jasad kita ni, jantung itulah yang menjadi raja. Baik, bila kita pergi kepada isu musibah, bagaimana kita nak mengawal musibah? Bagaimana mengawal perasaan bila terkena musibah? Kita kena berikan maklumat kepada akal, supaya akal itu menjadi dominan, supaya akal itu dapat mengawal emosi, supaya jantung dengar, dan akhirnya jantung buat keputusan kepada semua fizikal kita supaya menerima. Saya nak sebutkan, bila kita tengok di dalam agama ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia ini terikat dengan hukum hakam. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ini terikat dengan disiplin apabila duduk dalam dunia ini. Sebab itu Nabi sendiri pun sebut dalam hadis riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Nabi SAW menyebutkan syurga itu dikelilingi dengan benda yang makarih, benda yang nafsu tak suka. Kan kita pun tahulah, bukan senang nak mengawal diri untuk sabar, tetapi itu yang dituntut oleh agama. Tapi kita terpaksa buat, kita terpaksa laksanakan. Wa huffatin naru bisyahawat, manakala neraka itu pula dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Jadi kalau orang yang tak peduli pasal syariat, orang yang tak terikat dengan hukum hakam, dia tak peduli pun. Dia rasa dia nak mengamuk, dia mengamuk. Dia rasa nak, orang kata apa, dia rasa nak koyak baju, dia koyak baju. Cuma orang yang beriman, apabila terkena musibah bagi dia, apabila dia diuji oleh Allah Azza wa Jal, saya tahu benda ni tak mudah. Mungkin ada orang yang cakap, ustaz cakap senanglah, ustaz tak kena lagi, kan? Tapi setiap daripada kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berbeza-beza. Setiap orang, saya sebut dah tadi. Mungkin ujian bagi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala uji dengan cara begini. Allah Ta'ala bagi saya ujian dengan cara begini. Kan? Okey. Saya bukanlah lama dalam dakwah ni, dalam medan dakwah tak lama, tapi Allah Ta'ala bagi saya ujian. Pernah satu ketika saya pergi satu tempat, saya diuji saya dijemputlah pergi satu tempat, kan? Saya diuji pergi satu tempat. Orang kata apa, dijemput pergi satu tempat. Kononnya nak pergi ceramah di satu negeri, saya tak ada sebutlah negeri tu. Pada tahun 2016 ke 2017 begitu. Jadual semua dah siap, nota kuliah pun dah buat. Saya style bila nak pergi kuliah saya kena buat nota. Ni pun ada nota ni depan saya ni, kan. Jadi saya dah siap dah nota tu. Ceramah mula hari Khamis sampai hari Ahad. Kan dia bagi tiket kapal terbang kat saya. Tapi dalam Malaysia jugalah. Cuma bila sampai aja dekat negeri tu, saya dah siapkan semua, saya bawa family saya. Tiba-tiba sampai ke airport tu, dia kata, "Ustaz, ceramah kita semua batal belaka." Batal semua. Sebab apa? Sebab pejabat agama tak bagi. Kan? Tapi macam mana kita nak berhadapan dengan situasi itu? Kita ada dua pilihan lah. Kan? Manusia apabila berhadapan dengan musibah, musibah telah berlaku. Musibah itu telah pun berlaku. Kita tak boleh nak ubah. Kita tak ada kuasa nak ubah. Tetapi kita ada dua pilihan di depan kita. Yang pertama, kita melazimi sabar. Dan siapa yang sabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat kali ganda. Tetapi sesiapa yang tidak sabar, dia akan diberikan oleh Allah Azza wa Jal dengan dosa kerana tidak mampu ataupun mempertikaikan takdir. Sebab itu kita kena pilih. Satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu orang perempuan menangis disebabkan kematian anak dia. Nangis meratap dekat kubur lah, kan. Dia meratap, dia macam tak puas hati anak dia mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sabar. Sabar. Ihtasibi. Harapkan pahala daripada Tuhan. Kan? Betul lah, sabar ni satu benda yang susah. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Muslim pun Nabi sebut wasabru dhiya.
kesabaran itu satu haba, satu cahaya yang dipenuhi dengan haba. Cahaya yang dipenuhi dengan haba. Nabi sebut dalam hadis, wassalatu nur. Salat itu cahaya, cahaya yang cahaya biasalah, nur, cahaya secara umum. Nabi sebut dalam hadis lagi, Nabi kata wasabru dhiya. Kesabaran itu dhiya. Dhiya ni apa dia? Satu cahaya yang dipenuhi dengan haba. Bahkan sabar itu pun maksud dia habsun nafs, menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh syarak. Nabi sebut kepada perempuan ni, Nabi kata sabar dan harapkan pahala daripada Allah. Perempuan ni bila dia tengok, bila dia dengar perkataan Nabi tu, dia kata ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Perempuan ni kata kepada Nabi SAW, pergi jauh daripada aku, kerana engkau tidak diuji seperti mana yang aku kena. Kerana musibah tak kena macam musibah pada engkau, musibah pada aku ni tak kena pada engkau. Kan kadang-kadang macam itulah. Bila kita berada dalam keadaan tension, berada dalam keadaan tertekan, diuji oleh Allah, hilangnya ahli keluarga kena COVID, tak boleh nak tengok jenazah. Orang akan bagi pesanan kat kita, sabar. Sabar. Kadang-kadang syaitan masuk dalam jiwa kita. Syaitan kata, alah, kau cakap kat dia tak kena, boleh dah cakap suruh sabar. Ini semua adalah bisikan syaitan yang kawan kita bagi tahu kat kita untuk sabar tu, dia sedang melakukan apa yang Tuhan suruh. Kerana Allah Ta'ala kata orang yang tak rugi dalam dunia ni, watawasau bis sabr, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Di antara orang yang tak rugi dalam dunia ni selain daripada orang beriman dan beramal saleh, ialah orang yang sentiasa berpesan dengan kebenaran dan orang yang sentiasa berpesan dengan kesabaran. Orang mesej kita suruh sabar, orang cakap kat kita suruh sabar, kita kata alhamdulillah, setidaknya Allah Ta'ala still hantar orang untuk ingatkan saya tentang kepentingan sabar. Sukar untuk dilaksanakan, tetapi ingatlah ganjaran besar yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan pada kita apabila kita sabar. Jadi perempuan ni pun, lepas dia cakap kat Nabi macam tu, mungkin lepas tu baru dia sedar yang cakap kat dia tu Nabi. Mungkin dia tak tengok masa Nabi cakap kat dia sebab dia tengah menghadap ke kubur. Dia rasa macam tak elok pula dia cakap kat Nabi macam tu setelah dia sedar yang dia cakap tu pada Nabi. Maka dia datang rumah Nabi SAW. Dia datang kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya minta maaf kerana saya sebut tu, saya tak tahu yang tu adalah anda. Maka Nabi kata, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ialah apabila ketika hentakan pertama datang. Itulah yang akan menentukan besar ataupun tidak ganjaran yang akan diberikan oleh seseorang, yang akan diberikan oleh Allah kepada seseorang manusia. Waktu kita kena musibah itu, kita nilai diri kita. Kita boleh sabar ataupun tidak. Masa tu kita nilai, adakah kita beriman dengan qada dan qadar Allah ataupun tidak. Itu yang pertama. Kita ada dua pilihan. Akal kita kena berfungsi. Dua pilihan. Musibah telah pun berlaku. Sama ada kita suka ataupun kita tak suka. Sama ada kita gembira ataupun kita sedih. Ia telah pun berlaku. Kita ada dua pilihan. Sabar, kita akan dapat pahala. Yang kedua, kita cuba untuk pertikai, yang ini akan membahayakan akidah. Pastinya orang yang beriman, yang mempunyai akal dan iman yang waras, akal dan iman yang berfungsi dengan baik, dia akan pilih untuk bersabar dan dia akan dapat pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham hakikat dunia ni. Allah Ta'ala jadikan dunia ni tak ada yang kekal. Sama ada diri kita ataupun apa yang ada pada kita. Saya teringat ada satu hadis di mana Abu Talhah dan juga Ummu Sulaim. Kita semua tahu Ummu Sulaim ni dia menikah dengan Abu Talhah kemudian daripada Islam. Maksudnya setelah Islam datang ke Madinah. Ummu Sulaim bila dia masuk Islam, suami dia yang bernama Anas bin Nadar tidak menerima Islam. Anas bin Nadar tak terima Islam. Malik bin Nadar. Malik bin Nadar tidak menerima Islam. Jadi Malik bin Nadar pun berpisah dengan Ummu Sulaim. Malik bin Nadar ni ayah kepada Anas bin Malik lah. Sebab Ummu Sulaim ni mak kepada Anas bin Malik. Bila Ummu Sulaim menerima Islam, Malik bin Nadar tak terima Islam, kemudian dia pun berpisah. Abu Talhah datang meminang Ummu Sulaim. Abu Talhah datang pinang Ummu Sulaim. Abu Talhah suka dengan Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim kata, dia tengok Abu Talhah, dia kata, orang macam kau ni tidaklah ditolak pinangan dia. Biasa Abu Talhah ni orang yang ada rupa lah.
orang yang ada kedudukan. Ummu Sulaim kata, biasanya kalau engkau masuk Minang ni orang tak tolak lah. Tapi oleh kerana engkau ni orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang musyrik, maka kalau kau nak nikah dengan aku, kata Ummu Sulaim, kau masuk Islam. Itu cukup untuk menjadi mahar buat aku. Jadi menikahlah dua orang ni. Dia pun masuk Islam, dia menikah. Bila dia menikah, Allah Azza wa Jal kurniakan pasangan ni dengan anak. Dapat anak. Kan? Jadi Abu Talhah ni pun, bila dapat anak dengan Ummu Sulaim, tiba-tiba satu hari Allah Ta'ala takdirkan, anak dia orang ni meninggal. Sakit. Jadi bila sakit tu, mereka, biasalah manusia kan, dia gusar, dia susah hati. Satu ketika Abu Talhah pun keluar daripada rumah. Bila keluar daripada rumah, mungkin buat kerja dan sebagainya, anak yang sakit tu meninggal. Masa tu Ummu Sulaim yang jaga anak ni. Jadi bila meninggal, dia tak bagi tahu kat Abu Talhah. Dia tak bagi tahu. Abu Talhah balik ke rumah dalam keadaan penat. Ummu Sulaim ni pun bagi makan sedap-sedap. Lepas tu Ummu Sulaim ni pun berhias cantik. Siap bersama lagi melakukan hubungan suami isteri pula malam tu. Kemudian daripada tu barulah Ummu Sulaim bagi tahu. Dia kata, apa pandangan kamu kalau satu kaum meminjamkan kepada satu puak satu pinjaman? Dia bagi satu benda yang dipinjam. Boleh tak kaum yang memberi pinjam itu ambil balik apa yang mereka pinjamkan kepada kaum yang lain? Abu Talhah kata, sudah tentulah boleh. Maka Ummu Sulaim kata kepada suami dia, Abu Talhah, haraplah pahala daripada Allah, kerana anak kita telah pun meninggal dunia. Kan? Anak kita telah pun meninggal dunia. Abu Talhah pada mulanya adalah rasa macam kecewa sikit. Tapi akhirnya dia sedar bahawasanya apa yang ada pada kita ni, isteri ke, anak-anak ke, hinggakan diri kita sendiri, adalah pinjaman daripada Allah. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil balik. Sama ada cepat ataupun lambat. Kan? Mungkin sebelum ni kita tengok orang lain kehilangan keluarga. Mungkin sebelum ni kita tengok jiran kita kehilangan keluarga, sahabat kita kehilangan keluarga. Hari ni Allah Ta'ala uji dengan diri kita. Hari ni Allah Ta'ala uji dengan diri kita. Dan kita akan menerima musibah demi musibah daripada Allah Azza wa Jal, kerana semua benda yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni adalah pinjaman, dan bila-bila masa dia boleh ambil. Kan? Dan orang yang beriman ni pula, bila mana dia menerima musibah, dia kena sedar untuk memujuk dirilah. Selain daripada saya sebut tadi dapat pahala, bila sabar dapat pahala, sedar diri bahawasanya kita ni adalah pinjaman daripada Tuhan. Apa yang ada pada kita pun pinjaman daripada Tuhan. Bila-bila masa dia boleh ambil balik. Kita juga kena sedar bahawasanya ujian yang Allah Ta'ala bagi, kesakitan yang Allah Ta'ala bagi, merupakan medan untuk Allah Ta'ala cuci dosa kita kalau kita sabar. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan, ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha sayyi'atih hatta syaukah yushakuha. Yang bermaksud, tidak ada satu musibah pun, yang menimpa orang-orang muslim, melainkan Allah Azza wa Jal akan jadikan itu sebagai penyebab untuk Allah Ta'ala cuci dosa dia. Ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala cuci dosa dia sehingga jarum yang menyucuk dia. Maksudnya kalau dia jalan terkena duri, bukan jarum lah, duri, terkena duri, sakit, Allah Ta'ala akan cuci dosa dia kalau dia sabar. Dan penyucian dosa ni kembali pada dua lah. Kembali pada orang yang sakit, keluarga kita yang terkena COVID umpamanya, dan juga kena juga pada kita yang menanggung musibah, yang menanggung kesedihan disebabkan oleh kerana kita berasa kecewa dan sedih disebabkan kita kehilangan dia dalam tempoh masa yang sangat sekejap. Dan kena ingat juga, musibah ni raf'ud darajat. Musibah ni merupakan satu medan di mana Allah Azza wa Jal nak meninggikan darjat kita. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, manusia yang paling dahsyat
manusia yang paling dahsyat yang diberikan ujian oleh Allah ialah para anbiya. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Siapa yang kuat mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kuat berpegang kepada agama, Allah Taala akan uji. Mungkin ada di kalangan kita kan yang kadang-kadang terfikir, mungkin sebelum ni dia tak peduli sangat pasal agama, dia mungkin tak berapa nak iltizam, dia tak berapa nak melazimi ajaran-ajaran agama, mungkin solat dia pun tak berapa nak jaga, mungkin aurat dia pun tak apa nak jaga. Masa tu tak ada rasa pun musibah datang. Tiba-tiba bila dia insaf, dia mula menutup aurat, dia mula jaga salat, Allah Ta'ala uji dia dengan pelbagai ujian. Saya teringat satu cerita. Ada seorang artis ni lah, kan? Dia ceritalah, dia kata, dulu waktu saya jadi pelakon, jadi penyanyi, saya ustaz, memang solat tak jaga, aurat tak jaga dan sebagainya, kan? Bila insaf aja, dah mula jaga salat, dah mula jaga puasa dan sebagainya, Allah Ta'ala bagi saya ujian. Saya buat bisnes, saya bankrupt. Sampai saya kena jual kereta saya kena jual rumah saya. Kadang-kadang saya terfikir, adakah maknanya Allah Ta'ala ni tak suka kat saya ataupun tak sayang kat saya? Itu syaitannya kerja lah. Kan kita kena ingat balik kisah yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang sahabat nama dia Ummu Salamah. Ummu Salamah ni nak pergi hijrah dengan suami dia Abu Salamah dan anak dia Salamah. Masa nak pergi hijrah tu, ni ada kisah ni diceritakan dalam kitab-kitab sirah, masyhur cerita ni. Masa nak pergi hijrah tu, kaum dia tahan suami dia. Kau nak pergi mana? Dia kata, kau nak pergi Madinah. Kau nak pergi Madinah, kau pergi sendiri. Dia kata, ni Ummu Salamah ni satu puak daripada kami, kena tinggalkan. Dia berpisah dengan anak dia. Dulu mana ada WhatsApp, dulu mana ada telefon, tak tahu selamat ke tidak perjalanan. Mekah dengan Madinah lebih kurang dalam 600 km. Jauh berpisah. Anak dia diambil oleh keluarga suami dia. Abu Salamah meneruskan perjalanan ke Madinah. Ummu Salamah tertinggal di Mekah. Setiap petang dia pergi ke kawasan bukit di kaki bukit di Mekah, dia menangis. Disebabkan kerana ujian yang Allah Ta'ala beri kat dia, berpisah dengan suami dan anak, dan dia tak tahu suami dia selamat ataupun tidak. Tetapi akhirnya Allah Azza wa Jal memberikan orang kata apa, keringanan pada dia, dan akhirnya keluarga dia kesian dengan dia dan benarkan dia untuk berhijrah. Kan? Musibah ada kalanya meninggikan darjat seseorang insan. Saya teringat, biasa saya cerita benda ni, saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama dengan kita pada pagi ni. Dalam banyak-banyak cerita para anbiya, ya, cerita anbiya ni Allah Ta'ala cerita kat kita, ada satu cerita. Cerita tu kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni kita tahulah, dia digelar Khalil. Dalam sejarah Nabi-Nabi ni, yang dapat Khalil ni dua Nabi je. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad dia dapat Khalil, tak apalah, kita tahu kisah Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim alaihissalam, satu figure ataupun satu tokoh yang diceritakan di dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai satu tokoh yang diuji daripada muda sehinggalah dia meningkat tua. Kan? Masa dia muda-muda, Allah uji dia dengan dia semangat nak bawa akidah yang betul sehingga dia dicampak masuk api. Dia pun tak tahu api itu akan jadi sejuk. Dia tak tahu. Dia sanggup. Kan, cuba kita bayangkan kita nak dicampak masuk api. Musibah tu besar tu. Tapi dia sanggup. Kerana apa? Kerana dia kata, aku buat benda yang betul. Sehinggalah Allah Ta'ala kata, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikan diri kamu sejuk dan sejahtera kepada Ibrahim. Dia selamat. Kemudian dia kahwin. Dia kahwin dengan dia kahwin dengan Sarah. Dia kahwin dengan Sarah. Dia lambat dapat anak.
lambat dapat anak ni pun ujian juga sebenarnya, kan? Siapa yang kahwin lambat dapat anak, dia tahulah macam mana stres, terutamanya bila nak pergi kenduri, kan? Orang akan tanya bila lagi, bila. Kadang-kadang kita stres, kan? Apa tanya bila lagi, kan? Kadang-kadang kita kata aku pun nak tanya juga pada makcik ni, bila terutamanya bila pergi tengok, bila pergi ke kawasan kuburan, tanya kat makcik tu bila lagi, kan? Punya kita stres sebab bila tanya bila lagi nak dapat anak, kita kata kita tengah usaha, kita pun berdoa. Bila meningkat umur, dah tua sikit, Ibrahim ni bersama dengan Hajar dapat anak. Anak Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Ibrahim ni waktu umur dia dah sedikit lanjut. Kita tahulah macam mana orang tua bila dapat baby. Kita sendiri tahulah sebab kita ada anak dan kita ada mak dan ayah. Mak dan ayah kita layan anak kita beza macam mana kita layan anak kita. Sebab mak ayah kita tua. Dia suka dengan budak dan dia punya treatment tu kadang-kadang dahsyat lah. Dia punya sayang tu. Ini tabiat manusia. Allah bagi dekat Nabi Ibrahim anak waktu umur dia dah lanjut, dia akan sayang lebih. Sebab tu anak bongsu ni sayang lebih daripada anak yang tengah-tengah. Anak sulung sebab baru dapat, lebihlah sikit treatment. Anak bongsu sebab tahu dah, saya dah tua, lepas ni mungkin tak ada anak dah, dia layan elok. Okay. Dapat anak Ismail. Sayanglah. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, Ibrahim, kau kena letak anak engkau ni dengan isteri engkau ni, Hajar, duduk dekat Mekah yang tak ada apa-apa, kering kontang. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, saya meletakkan daripada zuriat saya ini di satu lembah yang tidak ada tanaman. Kita pun tak faham apa logik Allah Ta'ala suruh letak ke situ. Nabi Ibrahim pun tak faham. Katalah kita ni, kan kita semua ni staff, kan? Staff kerajaan lah kata. Gaji masuk tiap bulan. Bila kita nak pergi outstation seminggu, at least kita tinggal duit bekalan pada isteri yang tinggal kat rumah tu. Saya lah biasanya, suami-suami akan jadi macam tu lah. Beli makanan siap-siap masuk dalam peti ais. Saya tak ada ni seminggu ni, saya nak pergi outstation. Apa-apa awak masak daripada dalam ni. Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dan anak yang ditunggu-tunggu dekat satu lembah yang kering kontang. Tak ada apa, tak ada manusia. Sehingga kan, kalau tuan-tuan dan puan-puan baca dalam kitab-kitab tafsir, waktu Nabi Ibrahim letakkan Hajar dan juga Ismail tu, dia berpaling, dia nak balik ke tempat dia. Hajar panggil dia. Ya Ibrahim, kau nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Nabi Ibrahim tak jawab. Dia bertarung dengan perasaan dia. Taat pada Allah dan sayang pada keluarga. Tapi taat pada Allah tu lebih utama. Hajar ni, dia kata, Allahu amaraka bihadha. Adakah Allah yang suruh kamu untuk tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim kata, ya. Ini adalah arahan Allah. Kata Hajar, kalau begitu kau pergilah balik. Pergi. Falayyudhi'anallahu idhan. Kalau Allah yang suruh, sekali-kali Allah tidak akan sia-siakan kami. Subhanallah. Bukan hanya Ibrahim yang faham tentang konsep taat dan patuh pada Allah, terima musibah daripada Allah, Hajar juga terima. Sebab tu bila kita salat pun kita doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, selawatlah ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad seperti mana engkau selawat ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kerana keluarga Ibrahim itu pun dahsyat dalam menerima musibah dan mereka terima dan mereka lalui dengan cemerlang. Bukan hanya Ibrahim. Hiduplah Hajar dengan Ismail. Tiba-tiba bekalan air habis. Hajar pun berlarilah naik bukit Safa, cari manusia kalau ada. Lari. Naik pula ke bukit Marwah, tengok kalau ada manusia sebab air dah tak ada dekat badan. Dia nak bagi susu dekat Ismail. Sehinggalah Jibril datang bagi air Zam-Zam, hentakkan kaki dia, bagi air Zam-Zam. Hiduplah Hajar dan Ismail. Bila hidup, sampai umur Ismail ni dah boleh bekerja,
dengan Ibrahim, datang pula mimpi Allah Ta'ala suruh sembelih anak. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, datang arahan untuk sembelih, dia tanya pula pada anak dia, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, aku bermimpi pada aku bermimpi dalam tidurku, aku menyembelih kau, apa pandangan kau? Ismail kata apa? Wahai ayahku, buat seperti mana yang disuruh. Buat seperti mana yang kau diperintahkan, kerana engkau akan dapati aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Cuba kita bayangkan, tiba-tiba ayah kita bangun tidur, kata semalam ayah mimpi sembelih kamu, apa pandangan kamu? Kita boleh terima? Ayah tolonglah sikit. Lain kali tidur cucilah kaki. Jangan merepek-repek sangat mimpi. Itu mungkin kita sebut. Nabi Ismail dia kata, dia tahu ayah dia Nabi. Dalam mimpi kita bukan wahyu lah kan. Tapi kita tak bersedia mungkin. Tapi Nabi Ismail alaihissalam menerima. Ini ujian daripada Allah. Kalau aku kena sembelih, aku sembelih. Sembelih ya Allah, wahai ayah aku, sembelih diri aku, tak apa. Sanggup. Dan sembelih pula dengan tangan sendiri. Syaitan datang ganggu, dibaling dengan batu. Semua ini dilalui oleh Ibrahim dengan cemerlang. Dan sekali-kali pun Nabi Ibrahim tak pernah sebut kat Tuhan, ya Allah, apa lagi ni? Satu demi satu ujian datang, tak habis lagi ke? Nabi Ibrahim tak cakap macam tu. Nabi Ibrahim kata, aslamtu li rabbil alamin. Aku menyerah diri kepada Tuhanku. Bila Tuhan kata kat dia, aslim wahai Ibrahim, serahkan diri engkau kepada Allah, serahkan jiwa engkau kepada Allah, ya, dia kata apa? Dia kata, aku menyerah diri kepada Allah, Tuhan yang menguasai alam. Tuhan yang menguasai alam. Aslamtu li rabbil alamin. Aku menyerah diri aku kepada Tuhan yang menguasai alam. Ini Ibrahim, sehingga dia layak digelar Khalil. Kita tak mampu nak dapat gelaran Khalil tu, tetapi setidak-tidaknya cerita Nabi Ibrahim ini paling tidak kena ada dalam jiwa. Sebab tu kita disuruh untuk ulang waktu buat haji. Waktu buat haji kita ulang sebut. Kita ulang apa perbuatan Nabi Ibrahim, baling, melontar, walaupun tak ada syaitan kat situ. Kadang-kadang orang salah faham lah, bila baling tu dia baling dengan payung sekali, dia baling dengan batu bata 5 inci sekali, itu salah faham. Kita suruh dia baling batu kecil. Untuk apa? Untuk isyarat pada diri kita. Apa saja yang Tuhan suruh kita buat, walaupun kita tak faham apa hikmahnya, walaupun kita tak faham apa munasabahnya, apa rasionalnya, tetapi kita adalah hamba Tuhan. Kadang-kadang kita tak faham, kenapa pada waktu ni Tuhan bagi kat saya benda ni? Kenapa pada waktu ni Tuhan uji saya? Tapi kita adalah hamba Allah. Kita bukan hamba insan, kita bukan hamba dunia, kita hamba Allah. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim yang lebih jauh diuji. Jadi kalau tanya pada saya lah, macam mana nak riliskan tension, macam mana nak riliskan tekanan, bila mana Allah Ta'ala berikan kita ujian, baca kisah Nabi Allah Ibrahim. InsyaAllah kita akan rasa ujian yang Allah Ta'ala bagi kat kita sebenarnya adalah ujian yang jauh lebih ringan daripada ujian yang Allah Ta'ala pernah bagi pada Nabi Allah Ibrahim. Allahu Akbar, subhanallah. Terima kasih Doktor. Saya rasa peringatan yang cukup untuk saya sendiri. Kita selalu dibuai dengan zon selesa, kita selesa dengan kehidupan kita sampai kita bila dihadapi dengan ujian, kita lost, kita tak tahu macam mana nak rujuk untuk kita rasa sabar, untuk kita uruskan emosi yang stres. Okey, saya fikir kita ada soalan dalam chat room, dan mungkin ada soalan direct daripada penonton. Saya buka, kalau ada soalan saya tadi Dr. Muhammad Yusof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dr. Jami, saya Yusof daripada Allied Health Sciences. Saya ada dua soalan. Soalan pertama saya nak tanya berkaitan dengan apabila kita tahu apabila orang kehilangan orang tersayang, dia akan menangis, dia akan sedih, terutamanya pada 3 hari yang awal.
Ada sebahagian hadis Ja'far yang nak kehilangan Ja'far, keluarga dia meratap tak lebih 3 hari. Ada yang kata tak boleh lebih 3 hari, dia akan jadi meratap. Tapi kita tahu bila orang yang meninggalkan kita ni, kita ada banyak kenangan. Dan kenangan tu menyebabkan kita sedih lah. Tapi dalam masa yang sama, tengok pada hadis Nabi yang lain, Nabi pernah menangisi ibu dia kan ketika dia dalam perjalanan balik ke Madinah. Jadi macam mana konsep kesedihan ni dia diraihkan dalam Islam, apatah lagi bagi orang yang telah meninggal dunia, untuk mengelakkan persepsi yang anggap di satu ratapan. Dan kadang-kadang ada yang tengok gambar, kadang-kadang ada yang dengar lagu-lagu sedih, kadang tak sengaja pun. Tapi dia teringat dan dia menangis. Ada yang kata ini dia anggap ratapan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau boleh lah, saya tanya, keduanya berkaitan dengan musibah-musibah yang menimpa Nabi. Sebab ada yang kata Nabi yang tapi ada yang jawab dekat dengan Allah. Jadi bila dia uji pun dia tak rasa apa. Jadi kita ni bukan Nabi. Ada yang kata macam tu. Jadi macam mana pandangan Dr. Zaimi? Silakan. Baik. Menangisi pemergian orang yang kita sayang tu adalah satu benda yang tak dilarang di dalam agama. Bukan kata Nabi SAW waktu dia menziarahi kubur, seperti mana dalam Sahih Muslim kan, dia menziarahi kubur ibu dia, dia menangis. Ya? Begitu juga ketika mana Nabi menghadapi situasi anak di Ibrahim yang masih kecil pada waktu tu, dilahirkan oleh Maria. Anak Nabi yang Ibrahim ni kecil sangat, meninggal waktu kecil. Waktu Nabi SAW melihat dia meninggal, air mata Nabi mengalir. Sehingga sahabat tengok sama sendiri. Sahabat kata, ya Rasulullah, apa ni? Nabi kata, inilah rahmah. Inilah kasih sayang yang Allah Ta'ala jadikan pada jiwa hamba dia. Maksudnya, Islam ni bila datang, ya, dia bukan nak ubah fitrah manusia. Sebab tu dalam hadis Huzaifah, Nabi SAW sebut, amanah tu ada fi juzuri qulubir rijal. Allah Ta'ala telah masukkan amanah, yakni fitrah. Sebahagian ulama sebut fitrah. Allah Ta'ala telah adakan fitrah tu dalam jauh di lubuk jiwa manusia. Dan bila Islam datang meletakkan syariat Quran dan Sunnah itu dia shape, dia orang kata apa, mantapkan fitrah manusia. Saya bagi contoh. Macam mana jahat pun manusia ni, tetapi dia akan akui bahawasanya, katalah dia ni profession dia, contoh satu orang profession dia mencuri. Kerja dia curi selipar kat masjid untuk jual kat bandar, contoh. Tapi kalau orang tanya dia, kau mencuri ni salah ke baik ke jahat? Dia kata, jahat lah, tapi saya terpaksa sebab saya nak hidup. Sanggup tak engkau kalau anak engkau jadi pencuri macam kau? Dia akan kata, tak payahlah, biar saya seorang sudahlah. Kan? Sebab apa? Sebab fitrah itu membantu insan untuk mengenal yang baik dan yang buruk. Bila datangnya wahyu tidak mengubah fitrah insan. Sebaliknya wahyu menjadikan manusia itu selari dengan fitrah dia. Baik. Bila disebutkan tentang tangisan kepada kehilangan keluarga itu tidak salah. Tidak salah. Sedih itu benda yang normal. Kan? Kalau ahli keluarga meninggal, kita ketawa, yang tu musibah besar lah pada orang yang meninggal tu kan. Biar waktu kita lahir, orang tersenyum melihat kita, dan waktu kita meninggal, orang ada sedikit sedih. Kan? Orang ada sedikit sedih. Sebab maksudnya kita ni ada nilai lah waktu kita hidup. Waktu kita mati pula orang ketawa berdekah-dekah, seronok dengan kematian kita, itu satu musibah yang besar lah. Jadi tangisan tu tak salah. Yang salah apa dia? Yang salah menjerit. Syaqqul juyub dalam hadis disebutkan. Syaqqal darbul khudud, menampak-nampak pipi dan mengoyak-ngoyak baju. Maksudnya sesuatu tindakan yang dibuat untuk menunjukkan kita tidak redha dengan qada dan qadar. Sebab dalam hadis Nabi SAW bila ditanya oleh Jibril di antara rukun iman tu apa dia? Nabi sebutkan, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada qadar, engkau beriman bahawasanya apa saja yang berlaku dalam dunia ini memang datang tu dengan izin Allah. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Yang baik ni okey, kita biasa terima. Yang buruk ni, kan? Yang buruk ni kadang-kadang kita susah nak terima. Ya, bila yang buruk ni datang, kita kena tahu dia datang ni memang dengan Allah. Sebab tu saya kata kita ada dua pilihan. Sama ada kita sabar, tahan diri. Nangis okey,
tapi jangan sampai pertikai takdir. Sebab tu Nabi pun tak bagi sebut kalau ni. Kan? Fa innal law taftahu abwaab asyayatin. Kerana law itu membuka pintu-pintu syaitan. Tapi bukan sebut kalau tak boleh. Kalau ni boleh kalau menunjukkan iftiradi, sesuatu jangkaan. Tapi kalau yang tak boleh ni bila kita gunakan kalau ni untuk mempertikaikan takdir Allah. Kalaulah macam ni, mesti tak jadi macam ni. Benda ni menyusahkan aku. Benda ni membebankan aku. Benda ni Tuhan tak patut bagi kat aku. Ini benda yang sangat bahaya. Jadi orang-orang jahiliah, bila mana mereka mengamalkan tangisan ketika kematian, bukan hanya tangisan, tetapi masuk sekali dengan pertikaian kepada takdir yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dia mempertikaikan takdir. Dia tak puas hati dengan takdir, dia tak boleh terima. Sebab tu orang yang beriman, bila mana musibah kena kat dia, disuruh untuk ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Perkataan istirja yang kita ucapkan bukan hanya sekadar ucap. Kita mesti faham. Bila terkena musibah aja, kita ucap benda tu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kenapa kita disuruh untuk ucap benda tu? Supaya kita menghayati setiap daripada perkataan yang ada dalam istirja tu. Apa dia? Kita memang inna lillah, kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepadanya. So kita sedar diri, bila mana Allah Ta'ala ambil orang yang kita sayang, bila Allah Ta'ala matikan orang yang kita suka, orang yang rapat dengan kita, orang yang kita belum bersedia untuk hilang dia lagi, kita disuruh untuk ucap benda ni. Kita memang milik Allah, dan bila-bila saja kita akan kembali bila Allah Ta'ala jemput kita. Ya Allah, berikanlah aku pahala untuk musibah ini dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Jadi ni yang Nabi ajar, supaya bila kita kena musibah, kita tak lupa hakikat diri kita. Yalah, kadang-kadang kita duduk dalam dunia ni, ada waktu-waktu disebabkan nikmat yang banyak, ada waktu-waktu kita terlupa. Kita memerlukan sedikit teguran daripada Allah. Saya bagi contoh. Dalam hadis, Nabi SAW juga diuji oleh Allah waktu peperangan Uhud. Nabi kalah. Kan? Tak ada siapa berani kata Nabi berada di pihak yang batil. Nabi berada di pihak yang hak. Tapi kadang-kadang itu diperlukan, kekalahan itu diperlukan oleh orang Islam. Kerana mungkin pada waktu tu orang Islam masuk ke dalam Islam bukan kerana dia beriman, tapi kerana mungkin dia rasa perang Badar boleh menang. 300 lebih lawan dengan 1000. Yang 300 lebih ni pun dia punya kelengkapan minima, sebab asalnya bukan dia orang nak pergi perang betul, dia orang nak pergi ambush je. Dia nak pergi, orang kata apa, ambush rombongan tentera, rombongan perniagaan Abu Sufyan, bukan nak pergi lawan dengan tentera. Bawa bekalan pun minima, senjata pun minima. Allah Ta'ala takdirkan perang. Abu Sufyan berjaya mengalihkan jalan sehingga tak dijumpai oleh kumpulan yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Quraisy keluar, bawa tentera. Sehingga bukan kata bawa tentera, bawa sekali dengan unta-unta, bawa sekali dengan orang kata apa, binatang-binatang ternakan, bawa sekali dengan arak, bawa sekali dengan artis-artis untuk membangkitkan semangat Quraisy. Sehingga kan pada waktu tu bila Abu Sufyan dah selamat bawa harta balik ke Mekah, dia hantar utusan kepada Abu Jahal untuk kembali balik. Dia kata kita dah berjaya selamatkan harta kita. Abu Jahal kata apa? La narji' hatta na'tiya Badran fanuqimu fihi thalatha. Kita tak akan balik sehingga kita duduk di Badar selama 3 hari. Fanuqimu fihi thalatha. Nanharul jazur, kita akan sembelih haiwan ternakan. Wa nasqil khamar, dan kita akan minum arak, kita akan tuangkan arak. Hatta yas'a wa tughanni alaina alqainat, dan artis-artis, penyanyi-penyanyi perempuan akan menyanyi kat gitu. Hatta yasma'a binal arab fala yazaluna yahabunana, supaya Arab dengar cerita kita di Badar dan mereka akan sentiasa takut dengan kita kan. So kalah orang musyrikin, walaupun pada asalnya dia orang overconfident boleh menang, kalah. Mungkin orang pada masa tu kata, ish, Muhammad punya tim boleh menang lawan dengan 1000, masuk Islam. Bila masuk Islam, Allah Ta'ala bagi kekalahan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji orang-orang Islam ni kalah. Yalah, kalah tu sebab turun lah, tak ikut cakap Nabi SAW kan. Tapi di antara hikmah seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Qayyim waktu dia menulis kitab Zadul Ma'ad, dia hurai panjang.
Ya, dia hurai panjang tentang kenapa Allah Ta'ala bagi kekalahan di Uhud. Banyak hikmah. Antaranya, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, "Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alaih, hatta yamizal khabitha minat tayyib." Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan tinggalkan orang-orang yang beriman ini begitu sahaja. Melainkan Allah Ta'ala akan berikan ujian kepada mereka. Sehingga Allah Ta'ala boleh bezakan yang mana satu yang khabith, mana satu yang tayyib, mana satu yang buruk dan mana satu yang baik. Mungkin ada sebelum ni orang masuk Islam sebab nak menang. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kalah. Masa tu nilai diri kita. Mungkin sebelum ni kita duk cerita pasal kat orang sabar. Kali ni Allah Ta'ala uji kita. Kan? Kadang-kadang ustaz-ustaz pun sama juga. Duk cerita kat orang sabar. Belum kena kat dia. Tiba-tiba kena kat dia. Masa tu kita uji diri kita. Di mana kedudukan sabar kita? Di mana kedudukan sabar kita? Jadi, sekadar untuk menangisi, mengeluarkan air mata, itu normal. Saya tak kata benda tu salah dan Islam pun tidak melarang dan Nabi SAW pun buat. Cuma jangan sampai kepada tahap meratap, jangan sampai kepada tahap mengoyakkan baju, menampar pipi ataupun jangan sampai kepada mengeluarkan satu status ke satu perkataan seolah-olah kita tidak menerima takdir Allah kerana itu merupakan di antara rukun iman. Baik. Kemudian yang kedua. Soalan ni bagus jugalah kan. Soalan ni kadang-kadang orang sebut bukan kata benda yang musibah saja. Kadang-kadang ibadat pun orang kata macam tu. Yang tu Nabi. Kita bukan macam Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi ni manusia. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan wahai Muhammad, aku ni manusia macam kamu. Walaupun ada sebahagian daripada kita kata Nabi ni bukan macam kita. Ya, Nabi bukan macam kita dari sudut Nabi tu maksum, betul. Nabi bukan macam kita dari sudut Nabi ni ada mukjizat, betul. Tetapi Nabi dari sudut sifatnya sebagai Nabi, dia sama macam kita. Nabi makan macam mana kita makan. Nabi tidur macam mana kita tidur. Nabi SAW sakit macam mana kita sakit. Nabi sedih macam mana kita sedih. Maka Nabi itu adalah contoh yang terbaik untuk kita ikut. Jadi kalau kita sampai pada satu tahap kita kata saya bukan Nabi, maka saya tak boleh buat macam Nabi, something wrong lah pada iman kita. Kerana memang Nabi itu diutuskan untuk menjadi contoh. Saya bagi satu lagi benda yang kita something to think about it. Contohnya, saya selalu sebut benda ni. Jadi tapi UIA ni, saya ingat ini first time kot UIA jemput saya untuk program. Biasanya sebab UIA kat Selangor, jadi saya tak boleh masuk Selangor ni kan. Tapi oleh mana online ni saya boleh masuk. Baik. Persoalan yang kita kena tanya diri. Waktu hijrah Nabi SAW, Nabi berhadapan dengan cabaran dan bahaya. Dalam kitab sirah, kalau baca sirah Ibn Hisham, banyak kitab-kitab sirah masyhur cerita ni, di mana orang Quraisy siap mesyuarat lagi bersama dia orang dekat parlimen dia orang untuk buat tindakan apa yang sesuai untuk Nabi, untuk Muhammad ni. Ada yang kata kita tangkap dia, penjarakan dia. Orang Quraisy kata tak boleh. Kalau kita tangkap dia, idea dia masih bertebaran. Kan, kalau kita tangkap dia, idea dia tu masih bertebaran. Jadi kita tak menyelesaikan masalah. Mungkin ada orang boleh ambil lagi idea dia daripada penjara tu, keluarkan. Lagi ramai pengikut dia. So kita tak terima. Ada orang kata kalau macam tu, kita buang negeri dia. Halau dia daripada Mekah ni. Tak boleh, dia orang kata. Kalau kita buang negeri, dia akan cari, dia akan dapat sokongan daripada luar. Dia kumpulkan tentera daripada luar, dia serang kita. Tumpurlah kita. Kata orang Perak lah. Okay. Yang ketiga, kita bunuh dia. Ada yang kata tak boleh. Kalau kita bunuh dia daripada Bani Hashim, daripada Quraisy, nanti puak-puak Abdul Manaf akan ambil tindakan pada kita. Yang kata tak apalah. Kita panggil lah daripada puak kita ni anak-anak muda yang gagah. Pukul dengan satu pukulan. Tikam dengan satu tikam. Jadi kalau nak ambil tindakan, terpaksa ambil tindakan pada semua dan orang tak akan mampu. Baik. Akhirnya dia orang nak bunuh Nabi lah. Kan? Bahaya ni. So Nabi pun terpaksa keluar sembunyi-sembunyi. Ingat Nabi dalam hadis Bukhari, Nabi datang rumah Abu Bakar dalam keadaan tengah hari. Nabi balut muka Nabi dengan kain. Abu Bakar tengok daripada jauh.
Nabi tak akan datang pada waktu ni melainkan ada satu perkara besar yang sedang berlaku. Nabi masuk dalam rumah Abu Bakar, Nabi tengok ada ramai orang, ada perempuan, ada budak-budak. Nabi kata, akhrij man indak. Nabi kata pada Abu Bakar, keluarkan orang-orang yang ada kat sini. Sebab apa? Sebab Nabi nak jaga rahsia, benda bahaya. Abu Bakar kata, hum ahluka ya Rasulullah. Mereka ni keluarga semua. Abu Bakar dia tahulah anak dia tak akan bocor rahsia. So Nabi pun cerita pasal nak pergi jihad. Terpaksa ambil Abdullah bin Uraiqid, tunjuk jalan, duduk di gua Sur 3 malam. Abu Bakar berada dalam keadaan takut. Nabi terpaksa pijak batu-batu, tak nak pijak pasir, takut-takut orang Quraisy boleh kesan tapak kaki. Kemudian Nabi ambil pula Amir bin Fuhairah, lalukan kambing di kawasan Nabi lalu dan Abu Bakar lalu. Nabi pula arahkan Asma untuk hantar, Abu Bakar arahkan Asma untuk hantar makanan. Asma pula mengandung pada masa tu. Susah ni. Kan? Peristiwa hijrah, satu peristiwa yang kita rasa macam antara hidup dan mati lah. Abu Bakar pun masa jalan dengan Nabi. Waktu hijrah ni, kejap-kejap ke belakang, kejap-kejap ke depan, kejap-kejap ke kanan, kejap-kejap ke kiri. Nabi pun tengok Abu Bakar punya perangai. Apa hal kau ni? Dia kata, aku bimbang ya Rasulullah kalau ada anak panah yang datang daripada jauh yang kita tak perasan. Nabi kata, diri saya yang kau risaukan. Diri kau macam mana? Dia kata, saya tak apa ya Rasulullah. Kalau saya mati, saya dengan keluarga saya je sedih. Kau kalau kau mati ya Rasulullah, umat akan sedih. Susah ni peristiwa hijrah ni. Pernah tak kita fikir? Kenapa Nabi tak request pada Allah hantar Burak je senang? Burak ni sebelum hijrah. Burak, kita kata Isra' dan Mi'raj, walaupun ulama beza, ada yang kata Rejab, ada yang kata waktu lain. Tapi ia berlaku sebelum hijrah. Dia berlaku pada Amul Hazan. Peristiwa tahun kesedihan. Sebelum hijrah. Kerana dah hijrah, Nabi dah salat dah. Sebelum hijrah, Nabi memang pergi Isra' dan Mi'raj. Nabi menaiki Burak. Nabi naik Burak. Nabi kata, yada'u hafirahu muntaha tarfih, kan dalam hadis Muslim. Dia melangkah Burak ni, melangkah sejauh mata dia memandang. Jauh. Laju. Boleh pergi ke Quds senang hati sekejap. Waktu hijrah patut Nabi minta lah dekat Allah, ya Allah, hantar kat saya Burak satu. Saya nak naik Burak pergi ke Madinah. Bukan jauh sangat. Jauh lagi Quds. Jauh lagi Baitul Maqdis. Persoalannya, kenapa Nabi tak minta Burak masa Nabi pergi hijrah? Jawapannya mudah. Kerana Isra' Mi'raj itu mukjizat. Isra' Mi'raj mukjizat. Kita tak disuruh untuk tiru. Kalau pagi ni saya duk cerita, tuan-tuan, semalam saya di Isra' dan Mi'raj kan, tuan-tuan boleh tutup dah video ni. Live group. Penganjur dah panggil ustaz yang gila merapu. Sebab tiba-tiba pula dia boleh kata dia telah di Isra' dan Mi'raj. Kan kita tak disuruh untuk tiru pun. Dia adalah satu keistimewaan untuk Nabi, mukjizat untuk Nabi. Untuk kita percaya, bukan untuk kita tiru. Tapi hijrah dia bukan macam Isra' Mi'raj. Hijrah adalah perjuangan menegakkan agama Allah. Hijrah adalah perjuangan untuk menjadi hamba Allah yang sedia untuk menerima ketetapan daripada Allah dan ujian daripada Allah. Maka sebab tu Nabi tak minta Burak. Nabi susah. Nabi berada dalam keadaan susah. Nabi buat. Nabi buat plan. Nabi libatkan semua yang mungkin yang memberikan peranan. Sebab tu kata-kata hijrah ni sampai Abdullah bin Uraiqid yang tak Islam pun ada peranan. Tapi amanah lah. Kan, demi nak menjayakan misi untuk menegakkan agama. Kita sama juga. Peristiwa hijrah kena hidup dalam jiwa kita. Jadi kalaulah kata Allah Ta'ala bagi ujian kat kita, kita kata, Nabi bukan macam kita. Nabi bolehlah tahan. No. Nabi itulah contoh yang terbaik untuk kita. Tengok balik peristiwa-peristiwa yang berlaku pada Nabi. Kan? Untuk kita tiru. Untuk kita ambil semangat. Tiru 100% memang tak boleh lah. Tapi ambil semangat. Kan? Sebab tu saya kata, saya sebutkan tadi kan, kalaulah kata kita rasa ujian ni beban pada kita, berat pada kita, baca kisah para anbiya. Allah Ta'ala pun sebut kat Nabi kan, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun
walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru bima kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata, kami tahu wahai Muhammad, dalam surah An'am Allah Ta'ala kata, kami tahu wahai Muhammad apa yang disebutkan oleh orang-orang Quraisy itu menjadikan kamu duka cita. Aku tahu, kami tahu wahai Muhammad, sebab Nabi manusia. Tetapi fa innahum la yukadzibunak, tetapi orang-orang yang tak beriman dengan kamu ni, sebenarnya mereka tidak sekali-kali mengatakan kamu itu berdusta. Mereka tak kata kamu bohong wahai Muhammad. Tetapi walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun, tetapi orang-orang yang kafir ini, orang-orang yang zalim ini, mereka memang keras kepala dengan ayat-ayat Allah. Walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Sesungguhnya ni Allah Taala pujuk Nabi ni. Allah Taala kata apa? Walaqad, Allah Taala kata sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu telah pun didustakan. Rasul-rasul sebelum kamu telah pun didustakan. Telah dikatakan sebagai pendusta. Fasabaru, tetapi mereka sabar. Ala ma kuzzibu wa uzu. Mereka sabar walaupun mereka dikatakan sebagai pembohong, walaupun mereka walaupun mereka itu disakiti, hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka itu pertolongan daripada kami. Jadi saya nak bagi tahu apa dia? Saya nak bagi tahu kalau Nabi tu dipujuk oleh Allah, kalau Nabi rasa stres, Nabi rasa tension, Nabi rasa tertekan, Allah Taala kata, Nabi sebelum kamu pun pernah kena jadi macam kamu juga wahai Muhammad, supaya Nabi Muhammad mengambil pengajaran daripada nabi-nabi yang terdahulu. Kita pun sama. Bila kita rasa stres, bila kita rasa susah, dua cara kita boleh buat. Yang pertama, kita baca Quran, cari kisah-kisah nabi-nabi Allah yang diuji dengan ujian yang sangat berat. Hatta kita merasakan, sehingga kita merasakan bahawasanya, oh sebenarnya ujian saya ini tak berat mana pun, Nabi dulu kena lagi tahu. Itu satu. Yang kedua, ni pengalaman hidup saya lah. Tak besar, tak berat, tapi saya buat dan alhamdulillah nampak berkesan. Waktu anak saya yang sulung tu kecil, saya pergi ke Jordan buat PhD. Yalah masa tu muda lagi kan, kita bukan fikir. Bila UPSI kata, Rozaimi you kena pergi buat luar negara, kita pun terlompat-lompat nak pergi. Saya nak pergi Jordan lah, terlompat-lompat nak pergi. Masa tu tak fikir anak sakit ke, anak tak sihat siapa nak jaga, tak fikir. Muda lagi, anak sulung, anak seorang masa tu. Saya pergi Jordan. Pergi-pergi Allah Ta'ala uji anak sulung kami ni, bila demam dia sawan. Dia demam sawan, dia suka demam sawan. Berbuih-buih mulut. Benda tu taklah orang kata apa, bukanlah satu benda yang besar sangat. Dia demam je bila jadi. Tapi doktor kata umur 7 tahun dia akan hilang, dan sekarang ni alhamdulillah hilanglah benda tu. Kan dia pun normal je lah, dia tak adalah efek apa pada otak dia. Cuma doktor kata kalau seminit lebih kena, akan efek lah pada otak dia. Bahayalah juga. Jadi bila kena tu, pergi Jordan. Saya masa tu, orang kata apa, anak sulung tak tahu. Saya tengok berbuih-buih mulut. Saya macam blank, tak tahu nak buat apa. Bawa pergi hospital. Dia kena pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi tu dia dah mengerikut dah. Dah sejuk. Dah lah kena masa tu winter. Jordan ni sejuk lah, ada salji kan. Jadi, pukul 3 pagi saya telefon kawan saya tak ada kereta masa tu. Telefon kawan, mujur dia angkat. Saya pun bawa dia pergi hospital. Masa tu esok nak exam pula, PhD Jordan macam UIA kat lah, macam US punya style, dia ada coursework. UIA pun ada coursework, tak silap saya kan. Ada comprehensive exam dan sebagainya. So, rasa beban lah. Masa tu rasa beban. Jadi saya ingat hadis Nabi. Nabi suruh tengok orang yang lebih dahsyat pada kita. So, masuk dalam wad tu, masa tu kita rasa macam beban lah. Kita rasa macam, ya Allah beratnya ujian ni. Tapi bila kita masuk dalam wad, kanak-kanak tu, kita tengok anak orang lain lagi dahsyat Allah Ta'ala uji. Lagi teruk Allah Ta'ala uji. Ada yang makan pakai straw. Kita ni anak kita Allah Ta'ala bagi demam sawan sikit je. Jadi masa tu kita rasa malu lah. Kita rasa macam, sikit sangat ujian Allah Ta'ala bagi pada aku. Jadi sebab itu kalau Allah Ta'ala bagi kita ujian, antara selain daripada kita ambil pengalaman ataupun ambil iktibar daripada ayat Quran, daripada kisah Nabi terdahulu, tengok orang-orang yang lebih dahsyat ujiannya daripada kita. Masa tu kita akan rasa
ujian kita ni masih lagi ringan untuk kita tanggung. So di situ kita akan rasa release. Di situ kita akan rasa release. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Yusof yang tanyakan soalan, dan terima kasih Dr. Rozaimi. So di sini saya ada terima soalan, ada 2 soalan yang hampir sama dan saya bacakan dulu. Mungkin kemudian doktor boleh jawab sekali lah. Okey. Ini soalan daripada Puan Zanita Zainal Abidin. Puan Zanita ada ceritakan situasi yang dia alami sekarang. Assalamualaikum, saya kehilangan suami, anak sulung, bapa kepada 4 orang anak pada 10 hari yang lalu asbab COVID. Anak sulung saya berusia 13 tahun, lelaki yang sedang dalam emosi ke akhir balik. Anak kedua juga dalam emosi umur 11 tahun. Yang kecil-kecil juga dalam emosi masing-masing. Ibu almarhum juga dengan emosi kehilangan anak, iaitu suami Puan Zanita. Saya sebagai isteri alhamdulillah dapat kawal emosi sendiri, tapi saya tak tahu bagaimana nak handle emosi anak-anak yang kehilangan ayah dalam masa mereka sendiri berperang dengan diri sendiri. Okey, soalan dia bagaimana cara untuk saya membantu insan di sekeliling saya ini untuk mengawal emosi yang berbeza. Okey, soalan yang sama datangnya daripada Insaf Team Leader kita, Prof Azura. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya di kalangan kita yang masih belajar dan tiba-tiba kehilangan kedua ibu bapa serentak dan terpaksa mengambil alih tanggungjawab walhal masih belajar dan adik-adik semua masih kecil dan beremosi. Apa perkara pertama yang perlu dilakukan untuk mententeramkan keluarga? Baik, Doktor. Okey. Pertamanya saya nak buat disclaimer jugalah, saya bukan pakar dalam psikologi ataupun saya bukan bidang dalam psikiatrik, tapi saya sekadar dalam panduan agama lah saya bagi. Kalau benda ni berlarutan sampai kepada tahap serius, mungkin boleh berjumpa dengan pakar psikiatri ataupun pakar psikologi ya. Saya bagi dari sudut pandangan agama dulu. Okey, kita kena hormat bidang sebab kadang-kadang ada orang dia tak boleh kawal emosi, dia memang terpaksa jumpa pakar psikiatri. Pakar psikiatri ni bukan semestinya gila kena jumpa kan. Kadang-kadang orang yang ada masalah yang tertekan, murung dan sebagainya juga perlu untuk mengawal diri. Cuma dari sudut agamanya, macam mana kita nak tenangkan diri? Kita kena cari rahmat di sebaliknya. Saya bagi contoh diri saya lah. Saya bagi contoh diri saya ni bukan saya nak kata saya baik sebab saya paling kenal diri saya. Okey. Maksudnya saya orang tak baik ni pun ada juga yang saya rasa Allah Ta'ala bagi saya rahmat sikit berbanding orang yang lebih soleh lagilah banyak Allah Ta'ala bagi rahmat. Saya sebut tadi, saya balik ke Malaysia, bidang saya bidang hadis. UIA lah ajar saya bidang hadis kan. Jadi kalau orang nak salahkan saya, kena salahkan UIA sekali lah sebab guru saya banyak kat UIA kan. Sebab masa di Jordan buat degree saya buat syariah, saya tak buat hadis. So bila saya belajar hadis, saya menyampaikan ilmu hadis apa yang saya belajar, jadi bising sikit lah. Malaysia ni jadi bising sikit dengan kehadiran saya. Orang sana buat poster pangkah muka saya, orang sini buat poster nak jemput saya, ada pula yang pangkah muka saya, ada yang kecam saya. Saya tak boleh berceramah di banyak negeri di Malaysia. Banyak kuliah saya dibatalkan kan. Sehingga kan, ni saya nak cerita sikit. Tak apalah saya cerita jugalah kan. Sebelum ni saya tak adalah cerita detail sangat, tapi saya cerita kat sini. Saya mengajar di Masjid UPSI. Bertahunlah saya mengajar. Daripada masjid tu tak ramai orang, tiba-tiba bila saya mengajar tu jadi ramai sikit. Ada kawan-kawan daripada Rawang datang kuliah, daripada Teluk Intan datang, daripada Ipoh datang sebab nak dengar saya punya kuliah. Saya buat mengajar masa tu kitab Jami' Ulum Al-Hikam, karya Ibn Rajab. Kitab hadis yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Tiba-tiba Negeri Perak tak bagi saya ceramah. Dia bagi saya satu surat, tidak dibenarkan untuk saya berceramah di Negeri Perak sebab tak ada tauliah. Saya cuba mohon, tetapi mereka minta untuk, sebab saya AJK Fatwa Perlis, lepas tu saya pensyarah universiti, saya boleh mohon untuk dapatkan tauliah tu secara cepat, tak perlu pergi temu duga, tak perlu pergi exam. Lepas tu mereka minta untuk saya ikut cara biasalah, kena pergi exam dan sebagainya. Saya tak mohon layan tu sebab melibatkan masa dan sebagainya. Tapi bila saya tak dibenarkan tu sebab tak ada tauliah,
Jadi UPSI pun kata kita tak bagilah ustaz mengajar kat masjid UPSI. Tuan-tuan cuba bayangkan, saya staf UPSI. Saya staf UPSI, saya ketua jabatan di UPSI. Nak pergi ke masjid nak mengajar tak boleh. Saya tengok orang lain mengajar. Kan bila masjid nak buat kempen apa-apa, baru ni masjid UPSI buat kempen untuk infak, saya tolong. Walaupun dalam jauh di sudut hati saya kata, saya tolong tapi saya tak dapat ceramah pun kat sini. Tapi saya kata tak apalah, bukan salah UPSI pun. UPSI sangat membantu saya, sangat supportive pada saya. Tapi otoriti agama tak bagi saya. Maksudnya otoriti agama dia tak bagi saya ceramah sebab saya tak minta tauliah secara, orang kata apa, tak minta tauliah lah. Sebenarnya kalau mereka nak bagi tu, bolehlah mereka guna budi bicara, tapi mereka tak guna budi bicara tu. Tapi tak apalah, saya tak ada masalah. Saya rasa sedih lah sebab saya tak boleh nak mengajar hadis, saya rasa susah. Saya pergi ke sana ke sini, majlis saya dibatalkan. Nak pergi ke mana-mana universiti pun tak dibenarkan, walaupun saya ada kelulusan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, tapi tekanan tu saya terima. Bila saya kena dekat Selangor, saya tak dibenarkan berceramah di Selangor. Tauliah sementara saya tak disambung, saya tak boleh ceramah di Selangor. Bila orang nak jemput saya kena tanya, ni Selangor ke KL? Sebab KL saya ada tauliah. Dia kata Selangor minta maaf lah, saya tak boleh. Kan? Jadi benda tu bagi saya rasa macam sedih lah. Saya sedih. Saya duduk seorang-seorang, saya ada waktu-waktu saya menangis. Yang paling dahsyat saya menangis bila saya tak boleh ceramah di Perak. Sebab saya rasa saya orang Perak. Saya lahir di Perak. Belajar degree dengan beasiswa anak Perak. Master dan PhD saya mengajar, lepas habis master dan PhD dengan beasiswa, saya mengajar di universiti di Perak. Tiba-tiba saya tak boleh mengajar di Perak. Saya rasa macam ada something tak kena, saya kata. Tapi saya sabarlah, saya menangis. Saya cakap dengan isteri saya kata, beratlah ini, benda berat. Bagi saya ini sangat beban pada diri saya. Bila orang tanya, sampai bila ustaz kena ban? Saya kata, mungkin sampai mati lah kot. Mungkin sampai mati saya kena. Saya duduk seorang-seorang, saya menangis. Saya kata, ya Allah, ini beban. Ya Allah, gantikanlah dengan yang lebih baik. Kan dia, orang kalau semangat nak dakwah ni, tiba-tiba tak dibagi ruang, dia rasa macam dunia dihilang. Tuan-tuan tengok dalam kisah Taif. Dalam apa ni, riwayat Tabarani, Nabi SAW pergi ke Taif. Nabi kena baling batu dekat Taif. Sanad ni dhaif, tapi dalam sirah dhaif ni boleh pakai, selagi mana tak ada kaitan dengan hukum dan akidah, boleh pakai hadis dhaif yang ringan ni. So Nabi kan doa masa tu. Lepas dia pergi Taif tu, Nabi doa. Nabi kata, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni, au ila aduwin malaktahu amri. Ya Allah, kau nak serahkan diri aku pada siapa? Allah Ta'ala bagi wahyu dekat Nabi. Allah Ta'ala suruh Nabi dakwah. Tapi orang Mekah tak terima Nabi, orang Taif tak terima Nabi. Nabi tanya pada Allah, ya Allah, kau nak serahkan diri aku pada siapa? Adakah pada orang yang sentiasa tak mesra dengan aku, seperti orang Taif? Ataupun pada musuh yang kau jadikan diri aku berada di bawah kuasanya, itu orang Quraisy? Sebab tu Aisyah pernah tanya Nabi kan, dia kata dalam hadis Bukhari, Aisyah tanya pada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, hal laqita yawman asyad min yaumi Uhud? Ya Rasulullah, pernah tak engkau melalui satu hari yang lebih berat penderitaannya berbanding hari Uhud? Saya cerita tadi pasal hari Uhud, betul? Uhud bagaimana Nabi luka, bagaimana 70 orang sahabat Nabi syahid. Hari Uhud adalah hari yang besar, peristiwa yang besar, kalah, mati 70 orang. Aisyah tanya Nabi, ada tak hari yang lebih dahsyat daripada hari itu? Nabi kata, laqad laqitu min yaumikum amin qaumiki ma laqit wa kana ashadda ma laqitu yaumul aqabah. Nabi kata, sesungguhnya sepanjang hari yang aku lalui, tidak ada hari yang lebih dahsyat penderitaannya berbanding hari Aqabah. Hina aradtu nafsi ala abdi Yalil bin Abdi Kulal, ketika mana aku menawarkan diriku kepada Abdu bin Yalil bin Abdi Kulal. Siapa ni? Pemimpin Taif. Kita baca balik sejarah Taif, Nabi kena baling dengan batu. Nabi pergi dengan Zaid bin Harithah, Zaid pun kena baling dengan batu. Tak ada orang mati pun. Tak ada orang mati. Uhud 70 orang mati. Tapi bila Aisyah tanya,
Mana lebih dahsyat ya Rasulullah berbanding hari Uhud? Nabi kata hari Taif. Kenapa pula hari Taif lagi dahsyat berbanding hari Uhud? Hari Uhud 70 orang mati, Nabi pun luka. Ni jiwa pendakwah. Jiwa pendakwah, kalau mati orang dia, tak apa. Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang baik untuk 70 orang ni. Syahid mereka. Syurga untuk mereka. Allah Ta'ala akan gantikan dengan yang lain. Yang lain akan bangkit, yang lain akan muncul untuk membantu agama Allah ni. Selagi mana ada ruang dan peluang, selagi mana ada base, selagi mana ada asas, iaitu Madinah, untuk dibinakan tentera yang baru, generasi yang baru. Tapi waktu Nabi dekat Mekah, Nabi pergi kat Mekah, Mekah tak ada tempat nak bina. Mekah tu bukan, waktu tu Mekah bukan kawasan yang boleh untuk dibina generasi. Nabi tak berkuasa di Mekah, Nabi ditindas. Sahabat Nabi ditindas. Pergi ke Taif pun ditindas. Sebab tu bila Aisyah tanya apa yang lebih berat, sebenarnya Taif. Sebab tak nampak masa depan agama tu, tak nampak. Di Madinah tu nampak, walaupun macam mana sukar pun Nabi lalu. Sebab dia kata taklah sesukar apabila kita tak nampak dakwah ni nak dibawa di mana. Jadi saya pun rasa macam tu juga kan. Rasa macam mana nak ceramah tak boleh. Allah Ta'ala bagi saya sedikit kelebihan. Bila mana saya kenal, bila tak boleh nak ceramah sini, tak boleh nak ceramah sana, Allah Ta'ala bagi saya peluang boleh bimbing orang bawa pergi haji untuk package yang mahal-mahal. Ada seorang kawan saya, dia buat orang kata apa, travel agency. Dia minta saya, ustaz, dia kata tak boleh ceramah kat luar, kita ceramah kat Mekah. Dia bawa saya pergi bimbing jemaah haji. Jadi orang yang ikut jemaah haji ni, sebab dia package yang mahal-mahal ni, so saya kenal lah dengan VIP, orang besar JLC, orang besar korporat, saya kenal. Bila saya kawan, saya berceramah dengan dia orang kawan dengan saya. Kebetulan bila apa projek yang saya nak buat, dia orang bantu. Dan alhamdulillah kan, kumulatif. Saya bukan nak bangga ni, nak bagi semangat pada semua. Kumulatif saya punya research, geran luar saya dapat geran luar. Dan geran dalam saya geran agensi kerajaan saya tak dapat banyak. Saya dapat 30,000 je, 35,000 tak silap. Geran luar saya dapat lebih daripada 1 juta. Ini satu jumlah yang besar bagi saya. Mungkin pada profesor yang lain mungkin tak besar. Tapi bagi saya yang baru 5 tahun, 6 tahun jadi pensyarah, saya berjaya dapat 1.79 juta saya dapat secara kumulatif lah. Kan? Ini merupakan satu jumlah yang besar. Sehingga pada waktu tu saya terduduk, saya kata macam, banyak agak dana ni. Apa yang saya buat? Saya buat projek semakhadis.com. Jadi tuan-tuan boleh download dekat Android, semakhadis.com, boleh check juga dekat Google, type semakhadis.com, dia akan keluar. Kan? Itu projek saya yang saya buat dengan kawan-kawan. Kita masih lagi dalam ni, insya-Allah bulan 4 tahun depan projek ni akan selesai. Lepas ni saya nak buat projek hadis sahih pula. Jadi kita kena fikir hikmah di sebaliknya. Ujian tu datang. So kita pilih sama ada untuk menjadi lebih kuat ataupun untuk down terus. Saya pilih untuk pergi ke benda yang lain. Allah Ta'ala berikan, alhamdulillah. Saya tak dapat nak ceramah, tak apa, saya buat semakhadis.com. Waktu saya tidur pun orang boleh check hadis. Kan sebelum ni saya duduk ceramah sana, ceramah sini nak bangkitkan semangat orang pasal hadis. Kali ni saya buat apps hadis, saya buat laman web hadis. Oh, laman web hadis yang ustaz boleh check status hadis. Ya, sekarang ni dah ada 7,000 dah database hadis dalam tu. Orang boleh check pakai perkataan. Check type aja keyword, tekan search, kalau ada dalam database dia akan keluar dan ada status. Siap ada rujukan lagi. Bagi saya ini rahmat yang Allah Ta'ala bagi pada saya. Dan saya yakin dan percaya tuan-tuan juga di sebalik ujian ada rahmat. Apa rahmatnya? Yang pertama, ajak anak-anak ni untuk bersama dengan kita lakukan ibadat sama-sama dan hayati makna-makna di dalam bacaan Al-Fatihah. Mungkin sebelum ni kita salat pun macam biasa, kita doa pun macam biasa. Tapi bila Allah bagi kita musibah, waktu tu doa kita akan jadi macam, pengharapan kita pada Allah tu jadi macam kuat. Masa tu baru kita rasa nikmat dalam ibadat.
Sebelum ni pun mungkin kalau kita ibadat, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Doa, ya Allah, kan? Ya Allah, saya minta yang macam semalam je lah. Malas saya nak ulang dah. Dalam hati lah kata, ya Allah, seperti biasa. Kan? Dia buat doa ni macam order kat kedai mamak je. Mamak macam biasa satu. Tapi bila kena musibah, kita doa tu lain. Ya Allah, engkaulah tempat aku mengharap. Ya Allah, engkaulah tempat aku mengadu. Ya Allah, bebannya sungguh ujian yang kau beri pada aku. So, munajat pada Allah. Munajat pada Allah. Sangat-sangat nikmat waktu kita sedang diuji oleh Allah. Bacakan hadis. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah, yang mana Nabi SAW riwayatkan daripada Allah tentang Allah menjawab setiap daripada ayat Fatihah yang kita baca. Setiap daripada ayat Fatihah yang kita baca tu Tuhan jawab. Bagi tahu ke anak yang umur 13 tahun, bagi tahu pada anak yang umur 11 tahun. Kalau rasa tertekan, rasa tension dalam solat, fahami bacaan Fatihah. Fahami bacaan Fatihah. Masa di hujung ayat, kata Ibn Qayyim sebut, dia kata bila orang baca hadis tu, hadis qudsi tu, yang mana Allah Ta'ala kata qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al, aku bahagikan salat yakni Fatihah antara aku dan hamba-ku pada dua bahagian, bagi hamba-ku apa yang dia minta. Iza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, bila hamba-ku membaca segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Tuhan jawab hamidani abdi, hamba-ku memuji aku. Mungkin sebelum ni kita tak rasa nikmat dalam salat. Bila Tuhan bagi kita musibah, ia beban, betul, ia beban. Ia menyedihkan, betul, ia menyedihkan. Ia menggusarkan, betul, ia menggusarkan. Tapi kita tak rasa nikmat salat, kita tak rasa nikmat zikir, kita tak rasa nikmat doa. Melainkan setelah Allah memberikan kita ujian dan musibah. Masa tu doa kita dipenuhi dengan air mata. Dan itu yang terbaik sebenarnya. Waktu yang terbaik untuk kita minta something. Ya Allah, berikan aku sesuatu. Itu nikmat, itu rahmat yang pertama yang kita boleh rasa. Rahmat yang kedua, kita kena tahu bila ayah kita pergi, bila ibu kita pergi disebabkan oleh COVID, mereka pergi dalam keadaan yang baik. Semua orang pergi. Tapi ada orang pergi dalam keadaan yang tak baik. Ada orang pergi dalam keadaan yang baik. Keluarga kita pergi dalam keadaan yang sangat baik, iaitu syahid akhirat. Ya, ma min muslim yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, illa ma min muslim yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri asy-syahid, yang bermaksud tidak ada seorang muslim pun yang apabila ta'un, yang apabila wabak, para ulama luaskan makna ta'un ni bukan hanya sekadar ta'un tetapi wabak secara umum, yang bila mana wabak berlaku di tempat dia dan dia duduk di negeri dia sabiran muhtasiba, dalam keadaan dia sabar dan mengharapkan pahala daripada Allah, dan dia tahu tidak akan kena pada dia melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk dia, melainkan dia akan dapat pahala syahid. Ibn Hajar kata, melainkan dia akan dapat pahala seperti pahala syahid. Ibn Hajar kata, kalau kita ni tengah PKP ni duduk kat rumah, duduk kat dalam Musnad Ahmad sebut fayam kusu fi baitih, duduk di rumah. Dalam riwayat Bukhari sebut fayam kusu fi baladih, duduk di negeri. Kan kita tak boleh rentas negeri sekarang. Taat pada kerajaan. Saya duduk di Tanjung Malim, tak keluar. Tuan-tuan tak apalah duduk kat KL, McDonald ada, KFC ada, Starbucks ada. Saya duduk sini mana ada apa? Kan? Duduk Tanjung Malim. Kita sabar, kita duduk. Taat pada kerajaan. Kita tak rentas negeri. Duduk kerana ada wabak. Ibn Hajar kata, duduk aja, tahu je, sabar mengharapkan pahala, dapat pahala seperti syahid. Tak mati pun. Orang yang sabar, waktu wabak, duduk di negeri, tak keluar, duduk di rumah, tak keluar, dapat seperti, bukan dapat pahala syahid, seperti, maksudnya dapat pahala banyak lah. Kalau mati dalam keadaan terkena wabak, dia syahid akhirat.
Seperti mana hadis Nabi kata, al-mat'un syahid. Orang yang mati disebabkan ta'un, para ulama meluaskan wabak, mati syahid. Bila mati syahid? Syahid ni kan ada 3 kan? Syahid dunia, akhirat, syahid dunia saja, syahid akhirat saja. Syahid dunia ni memang tak boleh pakai lah. Sebab di dalam dunia macam syahid. Tapi sebenarnya di akhirat tak dianggap syahid. Syahid dunia akhirat, syahid yang mati berperang dengan orang kafir dan mati di medan lah. Syahid akhirat ni, ulama bahas. Adakah dia akan dapat semua ganjaran yang syahid dunia akhirat dapat? Ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Tetapi tidak dinafikan. Sebahagian daripada kurnia yang dapat pada syahid dunia akhirat, dapat juga pada syahid akhirat. Jadi kalau katakan orang yang mati syahid dunia akhirat dapat syafaat, tak mustahil orang yang syahid akhirat pun boleh beri syafaat. Tak mustahil kerana mereka juga adalah syahid. Walaupun tak setinggi darjat orang yang mati disebabkan peperangan di medan menegakkan Islam. Jadi bila kita fikir yang tu, kita akan rasa rilis. Ayah kita mati sebagai orang yang syahid akhirat. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiganya, bila ayah kita meninggal dunia sebab wabak dan sebagainya, kita akan dapat tahu bahawasanya ramai orang keliling kita ni masih sayang kat kita, ambil berat tentang kita. Kan? Sebelum ni mungkin kita mungkin kita tak tahu pun orang ni ambil peduli ke tak dengan kita. Baru kita tahu, oh, rupanya ramai kawan-kawan ayah kita yang baik, yang ambil tahu tentang kita. So makin ramai yang mendoakan untuk ayah kita, yang mendoakan untuk mak kita. Jadi ini paling tidak rasa rilis. Dan ingatkan mereka bahawasanya peranan mereka bukan untuk tertekan. Peranan mereka adalah untuk mendoakan kepada ayah. Kerana Nabi SAW menyebutkan, waladin salih yad'ulah. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Bila mati anak Adam, terputus amalan melainkan pada 3. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, wa waladin salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan untuk dia. So tugas kita bukan fikir pasal diri kita. Jangan jadi selfish. Bukan fikir pasal diri kita. Fikir tentang ayah kita yang sentiasa mengharapkan doa daripada kita. Kita doa, ya Allah, Allahumma ghfirli wali walidai. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua ibu bapa aku dan yang dah meninggal dunia, contohnya. So jangan jadi selfish. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ayah kita orang yang ada ilmu, dia ada jasa, sampaikan ilmu dia. Sebarkan ilmu dia. Tulis apa-apa yang baik berkenaan dengan dia. Semoga dia boleh menjadi contoh kepada orang yang beriman yang lain untuk mengikuti jalan dia. Itulah serba sedikit yang boleh kita gunakan dari sudut agamanya lah. Selain daripada sudut psikologi tu kena tanya pakar psikologi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Doktor. Kita masih berbaki 30 minit dan saya ada beberapa soalan yang saya nak ajukan kepada Doktor dan mungkin boleh dijawab sekali lah sebab soalan dia hampir sama. Okey, soalan pertama, jikalau pesakit intubate, ditidurkan mungkin. Okey, jadi pesakit tak rasa sakit. Apakah itu juga pencuci dosa untuk pesakit? Okey, yang kedua, jika dalam hidup kita sentiasa diuji, terfikir juga adakah kita ini banyak dosa? Bagaimana kita nak tahu sama ada ujian itu adalah ujian kepada iman atau itu musibah kepada dosa kita? Dan yang ketiga adalah saya difahamkan bahawa mereka yang meninggal akibat COVID-19 akan mendapat status syahid di akhirat, seperti mana yang Doktor ulaskan tadi. Selain dari pahala yang besar, apakah kelebihan seseorang yang mendapat syahid di akhirat nanti? Okey, silakan Doktor. Okey, yang pertama tadi berkenaan dengan intubate kan. Intubate ni dia tak rasa sakit. Dia tak rasa sakit, tapi adakah dia dapat pahala syahid? Jawapan dia iyalah, kerana syahid akhirat ni Nabi SAW sebut pada orang yang kena wabak. Orang yang kena wabak. Maksudnya sebelum dia meninggal dunia itu, sebelum dia diintubate tu, sebelum dia ditidurkan tu, dia dah rasa sakit dah. Dia dah rasa sakit. Lepas tu dia rasa beban lah sebab dia kena duduk dekat tempat yang diasingkan daripada manusia. Itu semua beban tu. Saya ada kat seorang kawan, dia kena COVID. Dia kadang-kadang kita mesej lah dia macam mana. Dia kata boring lah duduk kat tempat kuarantin, tak campur dengan orang kan, tak campur dengan keluarga. Bagi kita yang dah ada keluarga ni, tiba-tiba kena pisah dengan keluarga.
dia satu benda yang orang kata apa, menyusahkan kita lah, menyakitkan juga kita. Tapi dia sabar kerana dia tahu ini adalah penyakit yang berbahaya, so dia asingkan diri. So dapat sebenarnya. Kerana darjat syahadah ini, ya, darjat syahadah ini ditentukan daripada nas. Dapat bila nas sebut, insya-Allah dia dapat. Sama ada dia rasa sakit yang berpanjangan ataupun sakit yang berkurangan, insya-Allah dia akan dapat. Okey, itu yang pertama. Sebab nas sebut. Dan majoriti ulama dalam dunia ni pun, orang tanya fatwa di Saudi, orang tanya fatwa di Jordan, adakah orang yang kena COVID ni dapat, orang kata apa, dapat syahid akhirat? Mereka kata dapat syahid akhirat. Kerana apa? Kerana yang pertama, kesakitan yang mereka tanggung sebelum daripada mereka ditidurkan tu. Itu pun sudah menjadikan mereka dapat kelebihan itu. Okey. Kemudian berkaitan dengan apa? Sakit ni ujian atau musibah? Saya ni banyak dosa sebab tu saya sakit ataupun macam mana? Macam tu soalan kedua. Soalan dia, dalam hidup ni kita sentiasa diuji. Lepas tu dia terfikir, adakah kita ni banyak dosa? Bagaimana kita nak tahu sama ada ujian tu adalah ujian kepada iman untuk menaikkan martabat ataupun musibah kepada dosa kita. Okey. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Allah Taala kata, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ayat ni Allah Taala turunkan kepada orang-orang yang tewas di peperangan Uhud. Waktu perang Uhud berlaku, kalah haja tentera Islam, Allah Taala pesan kepada orang Islam, kamu jangan rasa hina, kamu jangan rasa sedih. Ya, kamu adalah golongan yang a'laun. Apa itu a'laun? Golongan yang tertinggi. Darjat kamu tinggi. In kuntum mu'minin. Jika kamu benar-benar beriman. Maka sebab tu Tuhan pesan, fala tahinu wala wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan sekali-kali rasa hina, jangan sekali-kali rasa duka cita. Kamu berada di tempat yang tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Ayat yang ujung tu, jika kamu beriman, tu sangat penting. Sangat penting. Kamu jangan rasa kamu di peringkat yang tinggi jika kamu tak beriman. Jika kamu beriman, maka kamu boleh rasa kamu berada di peringkat yang tinggi. Apa dia? Maksudnya, bila musibah datang, kita kena muhasabah diri dulu. Aku buat apa sebelum ni? Sampai ujian ni datang pada aku. Kan? Duduk menung kejap. Lepas tu tanya isteri, tanya suami, buat apa sebelum ni? Sampai ujian datang kat kita ni. Adakah benda yang kita lupa Tuhan? Adakah benda maksiat yang kita buat? Ataupun kalau tak ada, ialah kadang-kadang isteri kita pun tak nampak, sebab benda dekat ni kadang tak nampak. Benda dekat mana nampak? Dia kena jauhkan sikit. Tanya kawan-kawan yang jauh sikit dengan kita. Tanya kawan-kawan, saya ada buat satu benda yang tak bagus ke? Nampak ada benda yang tak bagus ke? Kita kena selalu pesan dekat kawan-kawan. Saya selalu pesan dekat kawan-kawan, Dr. Usop sendiri pun selalu saya pesan. Saya kata kalau saya ada buat silap di mana-mana, bagi tahu. Saya pesan dekat Dr. Sahul, kawan-kawan dekat UPSI ni, kalau saya ada silap kat mana-mana, bagi tahu. Bukan nak kata kita orang baik tak. Sebab kita memang tak baik, sebab tu kita kena pesan yang tu. Kawan-kawan ni jangan takut nak bagi teguran kalau kita tahu, kalau kita, memang dia nampak kita salah. Di situ kita akan rasa. Bila ujian datang, kita tanya kawan, saya ada nampak tak saya buat benda yang tak elok ke apa ke? Kalau yang kata tak ada, mungkin ujian tu datang nak meninggikan darjat kita. Sebab ujian ni datang kadang-kadang bukan untuk menyuci dosa, tapi untuk mengangkat darjat. Sebab Nabi SAW sebut kan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya fal amsal. Nabi pun banyak menerima ujian, bukan untuk menyuci dosa, tetapi untuk meninggikan darjat. Kita ni pula ada waktu memang ujian tu datang untuk meninggikan darjat, ada waktu ujian tu datang untuk menyucikan dosa. So waktu ujian tu datang, muhasabah diri. Tengok diri sendiri, tak berjaya, tak nampak, tanya isteri. Tak berjaya juga, tanya kawan-kawan. Kalau mereka kata, ya, kau ada buat benda ni, kau ada buat ini, Tuhan nak bagi sedar ni. Ini maksudnya ujian tu datang untuk bagi kita sedar lah, nak cuci dosa kita. Kan? Dan kita ni manusia yang berdosa, dah tak aib pun. Tak aib pun kalau ujian tu datang untuk menyucikan dosa, bahkan itu adalah rahmat Allah. Sebab dalam hadis Tirmizi kan Allah Taala kata, Nabi kata, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubah fid dunya." Kalau Allah Taala nakkan kebaikan pada seseorang insan, Allah Taala akan segerakan pembalasan untuk dia di dalam dunia. Tetapi bila Allah Taala nak, wa idza arada bi 'abdihi syarr, bila Allah Taala nakkan kejahatan pada seseorang manusia, amsaka
Allah Taala akan tahan dia punya dia punya balasan hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sehingga dia bertemu azab di hari akhirat. Ni yang paling dahsyatlah. Kalau kena dekat kubur pun dahsyat, kena dekat akhirat pun dahsyat. Jadi bila mana kita kena dalam dunia, kita kena anggap itulah muhasabah diri. Lepas tu kita kata ini ujian Allah untuk aku sedar, untuk aku tahu dunia ni tak lama untuk aku. Sebab kadang-kadang kita hidup dalam dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan, dan kita hidup dalam dunia lama kan. Kita turun-turun je, sedar-sedar je diri kita ada dunia. Kita tak nampak apa yang ada di balik dunia. Walaupun nanti kita mungkin akan hidup lama di akhirat, kita akan hidup lama dalam kubur. Saya bagi contoh lah. Imam Nawawi meninggal 676 Hijrah. Sekarang berapa? 1400. Kan? Berapa lama dah Imam Nawawi duduk dalam alam barzah? 800 tahun. 800 tahun, hampir 800 tahun. Dia duduk dalam dunia ni 45 tahun je. Itu sebagai satu peringatan lah. Kita hidup dalam dunia ni, umur 96 tahun orang panggil otai dah. Kan? Otai masih berbisa contohnya kan? Ke otai masih berdosa kan? So, dia nak bagi sedar. Dunia ni walaupun kamu hidup 90 tahun, 96 tahun, 100 tahun, lama lah tu. Kalau dapat hidup 100 tahun tu kira subsidi banyak tu kan. Tak lama lagi. Kamu akan hidup di alam barzah lebih lama daripada tu. Kan? Jadi bila Allah Taala bagi kita sakit, dia nak sedarkan kita supaya kita ni ada murukun ila dunia. Jangan terlalu cenderung pada dunia. Saya ingat lagi dulu waktu saya balik daripada Jordan, habis je PhD, saya orang susah. Ayah saya bukan orang kaya. Dia pekerja kilang, lepas tu malam dia niaga pasar malam. Kadang saya pun bantu dia pasar malam. Orang biasa-biasa, orang yang sederhana lah, bukan datang daripada golongan yang kaya. Struggle nak cari duit untuk anak-anak. So, bila saya balik ke Malaysia, saya dapat jawatan pensyarah kanan. Jadi bila jadi pensyarah kanan tu, gaji tu bagi saya banyak lah. Walaupun orang lain kata tak banyak, bagi saya macam, okay, dapat gaji sedap ni kan. Jadi, saya pun beli kereta. Beli kereta Toyota Altis. Kan? Bila beli Toyota Altis, kereta Toyota saya ni, Dr. Yusof tahulah, banyak kali aksiden. Waktu atas highway kena langgar dengan bas. Waktu dekat tengah jam dekat tengah-tengah KL, dulu saya duduk KL. Tengah KL kena langgar dengan motor. Kan? Bercala habis kereta. Saya sayang kereta ni. Sebab kereta tu kereta pertama baru yang saya beli, buka plastik orang kata. Seat pun tak habis buka plastik lagi, punya sayang. Sampai sekarang plastik tu ada lagi. Setelah 4 tahun beli. Punya sayang kereta. Bila kena macam tu, ya, bagi saya lah. Orang tanya, macam mana Ustaz kena langgar dengan bas? Kena langgar dengan bas. Bayangkan, tengah cakap telefon, tengah langgar dengan bas. Masa tu jam. Bas tu dia kata, saya Ustaz. Dia kata, dia bagi tahu kat saya. Pemandu bas tu. Saya tengok saya bagi piah, dia panggil saya Ustaz. Saya Ustaz, saya sampai berdiri Ustaz, tekan brek. Tak berhenti juga bas ni, dia kata. Saya kata kat dia, tak apalah pakcik. Dah lah dia langgar saya. Lepas tu bila kita nak claim insurans, tak boleh nak claim insurans dia. Sebab dia pengangkutan awam ni lambat kalau nak claim. Sampai ejen saya call, dia kata, Ustaz pakai takaful Ustaz lah. Kalau nak pakai dia punya, 3-4 bulan belum tentu Ustaz punya kereta siap. Dah lah kena langgar. Lepas tu kita punya NCB pun hilang. Kita pujuk diri. Geram kan? Tak pasal-pasal kena langgar, lepas tu NCB kita hilang. Saya pujuk diri, saya kata, Allah Ta'ala nak didik kita supaya tak cinta dunia lebih-lebih. Kadang-kadang kita tengok cala dekat kereta tu, bagaimana dalamnya cala dekat pintu kereta, begitulah dalamnya cala dekat jiwa aku. Tapi itu proses Allah Ta'ala nak buang dunia daripada jiwa kita. Ni dunia je ni. Kan? Kalau hilang harta dunia, kamu boleh ganti, boleh pergi kedai, boleh cat baru. Hilang akhirat, seperti mana yang disebut oleh Nabi, muflis di akhirat ni tak ada ganti. Muflis di akhirat ni paling rugi. Jadi kalau tanya pada saya, ujian ini ataupun sakit ini ataupun musibah ini untuk mengangkat darjat ataupun untuk menyucikan dosa, hanya kita je tahu setelah kita muhasabah diri. Dan tengok diri kita bagaimana
selepas daripada ujian tu datang, adakah kita menjadi lebih baik ataupun kita menjadi orang yang lebih jahat? Kalau lebih jahat, musibah yang datang tu memang bala bencana. Dan tengok waktu musibah tu kena pada kita, kita tengah buat apa? Kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita taat pada Allah ataupun dalam keadaan kita buat maksiat pada Allah? Kalau waktu dalam keadaan kita buat maksiat pada Allah datang musibah, dan ia adalah satu bala untuk kita sedar diri. Kan? Bala yang turun pada orang beriman ni, kalau katalah dia buat maksiat apa, Tuhan bagi kat dia bala bencana, dia sedar itu rahmat bagi Allah. Tapi kalau kena bala, dia makin lagi jahat, itu seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-An'am. Allah Ta'ala kata, sekejap saya ingat balik hadis tu. Falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u, ya, walakin qasat qulubuhum. Sepatutnya bila turun aja musibah daripada Allah Azza wa Jal, ya, falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u, sepatutnya bila datang kepada mereka itu kesakitan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, musibah yang Allah Ta'ala beri pada mereka, tadarra'u, mereka tunduk sepatutnya, sedar diri, kembali pada agama. Walakin qasat qulubuhum, tetapi ada manusia yang jiwa mereka menjadi kasar, menjadi keras. Wa zayyana lahumus syaitan, syaitan pula pergi cantikkan amalan mereka yang jahat-jahat tu. Jadi ini benda yang sangat-sangat bahaya. Kalau datang musibah pada kita, kita tak sedari, itu bahayalah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Doktor. Saya rasa saya boleh sambut lagi satu soalan terakhir daripada kita punya attendees. Saudari Rian Nugraha. Silakan saudari untuk bertanyakan soalan kepada Dr. Rozaimi. Silakan. Tak on mic kot. Tadi dia raise hand. Masih ada ke saudari Rian? Saya baru Dari allow dia Indonesia saya fikir. untuk bercakap. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih, saya dari Bandung, Indonesia. Ada satu soalan. Di masjid dekat saya itu ada masjid yang memang tidak menerapkan protokol kesehatan gitu ketika wabah COVID-19 ini. Ketika dalam kondisi seperti itu, apakah lebih baik saya ikut sholat berjamaah dengan keadaan takut, kehusyuan semakin berkurang, sulit itu untuk khusyuk karena ketakutan akan wabah ini. Kemudian apakah saya lebih baik untuk sholat di rumah saja, seperti itu? Terima kasih dokter. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ni sahabat kita daripada mana tadi? Bandung Indonesia. Bandung Indonesia. Okey, baik. Iyalah, saya pun sebenarnya sampai debat lah isu ni, isu penjagaan SOP di masjid. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Kalau kita tengok di Arab Saudi pun, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi masih lagi mengamalkan penjarakan. Walaupun orang kata ini pandemik dan sebagainya, jadi orang yang telah ditinggalkan oleh pesakit COVID akan tahu sebenarnya COVID bukan plan, tetapi dia adalah real. Jadi sebab itu baguslah program ini dibuat supaya kita dapat menyedarkan kepada manusia di luar sana bahawasanya ada keluarga yang telah kehilangan ahli keluarga mereka disebabkan COVID. Kan? Kau nak bagus lagi, biar orang-orang yang ada pengalaman survivor untuk COVID dan juga ahli keluarga yang kehilangan ahli keluarga mereka disebabkan COVID ni bercakap. Supaya orang-orang yang tak jaga SOP ni sedar diri sikit. Mereka tak kena, maka mereka boleh cakap macam-macam. Dan mereka tak kena, cakap macam-macam lah. Ni plan dan sebagainya. Tapi yang menariknya, ada juga sampai berita kat saya, dia tak percaya COVID ni adalah pandemik. Dia kata ini pandemik. Tapi sebab nak meniaga punya pasal,
dia sendiri vaksin. Kan? Sebelum ni dia anti vaksin, tapi dia vaksin sebab nak berniaga punya pasal. Ini manusia punya macam-macam perangai manusia. Tapi saya nak sebutkan begini ya. Bila Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis tentang orang yang nampak orang lain kusta, Nabi kata firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah kamu bila kamu nampak orang yang terkena kusta seperti mana kamu lari bila nampak singa. Nabi SAW ajar kita tentang konsep menghalang diri daripada mendedah, menghalang diri daripada terdedah pada tempat yang boleh menyebabkan kita sakit. Walaupun awal hadis tu Nabi kata la adwa, tidak ada jangkitan, cuma ulama ada beza pendapat. Ada yang kata memang penyakit tak berjangkit, tetapi ini bercanggah dengan fakta saintifik yang ada pada zaman ni. Jadi sebab itu di antara banyak-banyak pandangan ulama yang mentafsirkan hadis ni, yang paling dekat dengan majoriti ulama semasa dua. Yang pertama, maksud hadis tu tidak ada jangkitan melainkan dengan izin Allah. Maksudnya ada juga orang yang kontak rapat tapi tak kena. Ada orang yang kontak rapat tapi kena. Menunjukkan penyakit tu dia tak berjangkit sendiri, dia berjangkit dengan izin Allah. Ya, begitu juga ada orang yang memang COVID dah masuk dalam badan dia tapi tak ada simptom. Kan? Dia kategori 1. Ada orang yang mild, kategori 2. Ada orang yang sampai kategori 5. Itu semua aturan daripada Allah, ketentuan daripada Allah. Kita tak boleh nak kata apa. Ada orang yang muda kena, terus meninggal. Ada. Ini menunjukkan manusia ni memang penyakit apa pun yang nak kena pada dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu pertama. So sebab tu Nabi itu yang pertama dengan izin Allah. Yang tafsiran yang kedua, ini Syekh saya sebut Syaraf Al-Qudah, dia ambil pandangan ni, dia kata pandangan ni lebih sesuai dengan zaman ni. Iaitu bila dia kata la adwa, jangan menjangkiti. Maksud la tu bukan la nafi tetapi la nahi, la larang. La tu maksudnya kamu jangan menjangkitkan, kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang unta sakit untuk dicampur dengan unta sihat. La yuridul musih mumrid alal musih. Jangan yang sakit pergi bercampur dengan yang tak sakit. Sebab itu ulama dulu juga pesan orang yang kena kusta, yang penyakit yang berjangkit ni, mereka pesan supaya jangan datang ke masjid untuk berjemaah kerana akan mengganggu jemaah yang lain. Oleh kerana itulah dalam kitab-kitab fiqh mereka ada membahaskan tentang isu ketakutan. Adakah ketakutan ini menggugurkan tuntutan untuk solat berjamaah? Saya katakan, kalau hujan lebat yang membasahkan baju menyebabkan seseorang itu gugur tuntutan untuk pergi solat berjamaah pada dia, maka kalau ketakutan yang ada pada dia menyebabkan dia takut disebabkan jangkitan dan berdasarkan data dan fakta saintifik di tempat dia, keadaan semasa menyebabkan jangkitan tinggi. Contohlah tempat dia tu kawasan merah, memang tinggi jangkitan dan orang tak jaga SOP, sesiapa saja boleh menjadi pembawa, sesiapa saja boleh dijangkiti, dan dia tak yakin kalau dia pergi memang dia percaya dia akan kena, ataupun dia memang ada penyakit kronik dan sebagainya, contohnya dia ada darah tinggi dan sebagainya, dia tak pergi, maka sebenarnya dia tidak boleh dianggap sebagai orang yang telah melanggar kesalahan lah. Sebab dalam kitab fiqh ada dibahaskan tentang isu orang yang tak pergi salat berjemaah disebabkan takut orang yang orang yang zalim nak tangkap dia. Dia percaya orang yang zalim akan tangkap dia kalau pergi, maka dia tak perlu untuk pergi kerana membahayakan diri dia. Begitu juga dengan COVID ni, kalau berdasarkan data di tempat dia, jangkitan still tinggi, orang tak jaga SOP, setiap orang boleh ada potensi sebagai pembawa, maka itu adalah ketakutan yang valid, maka dia dibenarkan untuk tidak pergi bersolat berjemaah di masjid. Tuntutan itu taklah dituntut daripada dia. Itu pendapat saya lah. Tapi kalau katakan di tempat itu ada masjid-masjid yang berdekatan yang jaga SOP, maka tuntutan tu datang balik. Tuntutan tu datang balik kerana ketakutan itu berjaya untuk diatasi. Jadi dia boleh berjemaah, dia boleh solat berjemaah di rumah lah. Berjemaah dengan keluarga dia. Kalau semua kawasan masjid di tempat dia tu tidak menjaga SOP. Jadi kadang-kadang saya pun heran juga kan. Kita berdepan dengan puak anti vaksin satu. Kita sekarang berdepan pula dengan puak agamawan yang virus pun tak pernah tengok, bakteria pun tak pernah tengok, mikroskop pun tak pernah pegang, tapi nak bercakap tentang isu kuman. Kan? Duk tuduh
orang-orang yang berada dalam bidang perubatan sebagai orang yang tak amanah. Ini benda yang sangat menyakitkan lah, kan? Nak tuduh macam, saya ada seorang kawan, dia memang frontliner. Mungkin tuan-tuan dan perempuan pun ada yang berkawan dengan dia, Dr. Faidi nama dia. Dia memang frontliner dan dia ni hafiz Quran. Bila orang tuduh dia ini adalah agenda Dajjal, ejen Dajjal, saya ingat dia tu baik daripada saya. Mungkin dia solat berjemaah banyak daripada saya, kan? Orang baik tiba-tiba dituduh sebagai ejen Dajjal dan sebagainya. Jadi sebab itu Dr. Syed Khalid pun, saya kenal Dr. Syed Khalid, kita jumpa di UK dan sebagainya. Orang yang saleh, orang yang kita tahu, kita tak pertikaikan pun keislaman mereka. Jadi tiba-tiba dituduh sebagai orang yang ada nak menjayakan agenda Dajjal. Tapi yang cakap ni pun kadang-kadang kita pun tak tahu sumbangan dalam agama apa dia. Dia kata saya tak nak ambil vaksin. Sebab apa? Sebab ini adalah agenda Dajjal. Mereka nak matikan kita. Kita tengok dia atas bawah, apa sumbangan kau pada Islam? Tak nampak sangat pun. Bukan ulama besar pun. Jadi kadang-kadang kau mati ke kau hidup ke, kita pun tak tahu apa untungnya pada agama. Contoh, bukan saya nak menghina orang, tak. Tapi kadang-kadang kita kena nilai diri saya. Contoh, nilai diri sendiri. Macam saya, umpamanya. Bukan sumbangan besar pada agama. Jadi kalau mati pun Islam tak rugi apa. Ramai lagi orang yang banyak sumbangan, kan? Jadi sebab itu kadang-kadang kita bercakap ni seolah-olah macam kita tu orang penting sangat, kan? Padahal kita tak ada buat apa pun, kita pelekeh je. Sedangkan frontliner ni bermati-matian, membahayakan diri semata-mata kerana nak menyelamatkan nyawa orang. Jadi kadang-kadang Nabi SAW ajar kita untuk kenang jasa orang. Walaupun orang tu tak Islam, macam Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi, Nabi sebut tu dalam hadis. Nabi kata kalau Mut'im bin Adi masih hidup, dia bercakap dengan aku untuk lepaskan tawanan Badar ni, aku akan lepaskan kerana menghormati dia. Siapa Mut'im bin Adi? Orang yang mati dalam keadaan musyrik, pemimpin besar Quraisy. Tapi Nabi sayang kat dia. Nabi bukan Nabi sayang tu maksudnya sayang sebagai dia seorang Muslim, tapi Nabi hargai. Kenapa? Kerana dia ada jasa. Sebab Nabi balik pada Taif, Nabi tak boleh masuk Mekah, tapi dia bagi Nabi perlindungan. Muhammad masuk bawah perlindungan aku, jangan apa-apakan dia. Nabi kenang jasa orang. Jadi kita pun paling tidak kenanglah jasa frontliner ni yang kadang-kadang cuti pun tak ada. Kan? Kadang-kadang doktor bagi tahu kat saya, dia kata, "Ustaz, saya tengok orang lain PKP duduk rumah dengan family, walaupun tension work from home, tapi at least ada waktu kerja kat rumah dengan family. Kami ni frontliner 2 tahun dah. Cuti pun susah nak dapat. Kadang-kadang tidur pun tak cukup. Bahaya, takut kena pakai PPE berpeluh." Jadi saya ingat, kalau tak ada ilmu pun, at least kita turn on our humanity ethic lah. Kita punya sifat keinsanan kita tu. Etika kemanusiaan. Terima kasih pada orang yang telah bertungkus lumus nak menyelamatkan nyawa kita. Itulah lebih kurang saya boleh sampaikan. Sebagai yang terakhir lah. Hargai frontliner kita. Wallahu'alam. Baik, terima kasih Doktor. Alhamdulillah kita dah sampai ke hujung sesi webinar kita pada hari ini dengan topik Aku Yang Kau Tinggalkan, menangani emosi di kalangan keluarga mangsa COVID-19. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada pendengar dan penonton webinar live di YouTube juga. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih sekali saya ucapkan kepada penceramah kita hari ini Dr. Rozaimi. Saya rasa cukup bermakna perkongsian hari ini. Paling tak pun kita dapat sedikit ilmu untuk kita prepare diri untuk hadapi ujian kehidupan lebih-lebih lagi dalam menghadapi situasi sekarang, kan Doktor? Pandemik COVID-19 yang tak tahu bila penghujungnya. Okey, sebelum saya tangguhkan webinar hari ini, saya rasa saya sangat berbesar hati nak memohon Dr. Rozaimi untuk bacakan doa, mohon agar kita semua diberi perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Doktor. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma
Ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha walhamdulillahi rabbil alamin.